إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إني آمنت بربكم فاسمعون. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali marilah sama-sama kita merafakkan, memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti mana biasa itulah ingat limpah kurniaan dari Allah, taufik, hidayah, inayah, as-sakinah. Tuhan masih lagi panjang umur kita dalam sihat wal afiah. Lagi Allah Ta'ala beri masa luar untuk kita penuh di dalam masa luar dengan benda-benda yang Allah perintah dan perkara yang Allah redha. Antaranya kita mari dengar perkara yang berkaitan dengan agama kita, hari-hari hidup kita, baik jak pagi, gelap, gelap sama-sama nak tidur. Isikanlah perkara agama. Semoga benda-benda hak kita isi ni jadi boleh kita beramal, boleh kita menggunakan dari segi pegangan kita kata tauhid, dari segi ibadah, dan apa saja di antaranya kita melakukan amal-amal batin, ialah kita membersihkan hati kita daripada benda-benda yang mazmumah, perkara yang dicela oleh Allah, yang dicela oleh syarak. Ini semua terhenti ataupun nak menghasil ataupun kita nak buat semua tu daripada tunjuk ajar ataupun suluh-suluh ilmu agama berlaku. Bukan pasal buat dengan agama agak tiru-tiru dak, buat dengan kita ada maklumat, dapat maklumat. Malah mana kita kerja dunia gerak. Malah mana kita kerja dunia bukan nak kerja dengan ikut gerak, bukan kerja dengan tiru-tiru. Kerja dengan kita ada pengetahuan, maklumat. Geti lah kita panggil, geti, pandai, tahu, barulah kita buat kena. Itulah saudara mara kita. Semoga Allah Ta'ala menambahkan lagi keberkatan dalam hidup kita dan Allah menambahkan lagi pahala kebajikan. Begitulah juga seterusnya Tuhan menambahkan, meningkatkan lagi
amal ibadat kita kepada jalan yang Allah Ta'ala redha. Kerana kita melakukan kebaikan, kita mendengarkan perkara baik, tidak ada yang lain balasnya kecuali pahala kebajikan. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasnya bagi kebaikan kecuali balasnya itu juga yang baik, yakni pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam tak berapa hari dah ni, kita nak masuk bulan baru pula. Maknanya kata kita duduk pada penghujung-hujung dah bulan Zulqa'dah. Tak berapa hari kita akan menyambut bulan Zulhijjah, dan tak berapa hari pula lepas pada tu, lebih kurang 10 hari, kita akan datang ataupun kita akan menjumpai dengan raya haji dah lah. Maka di waktu mana kita menghadapi berada ataupun dekat dah kita dengan raya haji, amalan-amalan banyak dah. Maknanya kata dalam bab kita mengerjakan taat, kerjakan amalan ni, kena buat persiapan ni lah ni dah. Ya sebenarnya segala perbuatan kita ni bukan maknanya tertentu bulan-bulan tu bulan ni. Ya ada amalan hak-hak hari dia tu ada, macam mana gerbang, macam mana mengerjakan ibadat haji, ya ada musim-musim dia. Contoh kata gerbang, ya ada hari-hari dia. Hari Nahar, ni hari Tasyrik, 3 hari itu makna kata hari yang kita melakukan ibadat gerbang. Haji pun sama ni. Mana ibadat tu ada kalanya ibadat kita melakukan musim-musim. Dan ibadat yang tak perlu kepada musim. Macam mana kita semaya sunat, puasa sunat, puasa apa ni kita panggil pada baca Quran, berzikir, selawat, sedekah. Ini semua amalan yang tidak menetap dan menentukan tentu hari mana kita boleh buat sama-sama. Boleh buat sama-sama. Bukan maknanya kata nanti sedekah boleh puasa je. Nanti baca Quran boleh puasa, ada leh gitu. Mana kata tak kena. Orang ni jadi hamba bagi boleh puasa. Boleh puasa baru ni tegak baca Quran sejuh sehari. Nak oleh sejuh lebih, ada dekat-dekat 2 juh sehari. Bila habis bulan puasanya tak baca terus Quran. Ini orang panggil orang jadi hamba bagi Ramadan. Hamba bulan puasa. Bila habis bulan puasa tak ada amalan itu. Ini tak boleh lah. Nak kata kita ubahkan sikap kita sekiranya kalau kita waktu mana kita melakukan ibadat kita kuat, ataupun amalan kita kuat di tentu-tentu bulan, tentu-tentu hari ni. Sedangkan amalan kita buat ni tak ada menetap, tak menentu dak. Ada kata kena buat bulan ni banyak tu dak. Bulan lain-lain pun banyak juga. Cumanya bulan Ramadan dia istimewa sikit tu lah. Istimewa. Lalu tu banyak di bulan tu, tapi bukan sekadar di bulan tu, bulan lain pun boleh kita meneruskan atas merupakan kita melakukan ibadat dalam keadaan membanyakkan ibadat kita. Lalu tu muslimin muslimat, para hadirin hadirat yang bersama dengan kita walaupun dengan secara online, dengan secara demo duduk rumah kita ni, ini pun adalah satu hubungan yang Allah Ta'ala bagi kemudahan bagi umat akhir zaman ni. Boleh kita gunakan kemudahan alat canggih ni supaya memanfaatkan, menjadi faedah untuk jadi ganjaran ataupun jadi pahala di mahsyar sana. Alhamdulillah. Lalu tu kita masuk dalam pengajian kita seperti mana biasa tu lah. Tiap-tiap malam kadang-kadang kita buat lain. Ada setengah-setengah kita jemput teh hak luar mari deh. Kita mula wak jemput teh hak luar tu mulai sekali malam ni jadi terbatas. Jadi terbatas malam tu kita maklumat dah malam dah. Kita beri maklumat, jadi ada sikit masalah ada segi sandian tu. Malam ni tak ada apalah, kita baca kitab, baca surah ataupun baca hadis seperti mana biasa. InsyaAllah kalau ada masa, ada peluang, ada kemudahan, kita akan jemput dengan secara online jugalah. Demo duduk rumah demo, ustaz babo mana duduk rumah demo, kita duduk sini, kita akan berbincang tentang dengan keadaan yang sepatutnya kita bincang. Macam mana semalam kita nak buat persiapan ataupun cadangan untuk kita nak kecek dalam bab keadaan sekarang. Tapi Allah tak izin lah, kita Tuhan tak beri izin. InsyaAllah lain kali kita usaha, semoga dapat izinnya dari Allah dan dapat boleh saudara-saudari kita dan para penonton memanfaatkan daripada orang lain kata ilmu maklumat kita hak demo duk dengar hak kita ni begini lah.
Sekadar-kadar je lah. Kalau boleh dengar orang lain kata lah lain sikit, kita menambah, cara menambah tu pasal lain sikit. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kita nak baca kitab ni duk tanya kita umur nyokno ni. Kau tahulah umur tu dapat ke aku je kat weh. Dapat ke aku. Tanya ayah main Ayub tahu rai lao. Ayub ke tualik. Gitu. Insya-Allah kita masuk dalam pengajian kita deh. Kita ngaji dulu kau caralah umur-umur tu deh. Ada soal dalam komen ni umur nyokno dah. Tak sampai 100 lagi. Maka kita nak hubung malam ni ialah kitab kita 40 hadis penawar hati seperti mana biasa tu lah. Hubung daripada pengajian kita ngaji minggu lepas atau minggu lepas 3 malam lepas ialah kita duduk daripada hadis yang ke-22 dah malam ni. Hadis 22. Hadis yang ke-22 apa bicaranya? Atas nama tajuk ke apa? Tajuk kata gulungan yang akan disekat dari telaga Al-Kausar. Gulungan yang akan disekat dari telaga Al-Kausar. Maknanya kata di akhirat sana, setelah daripada bangkit di pada mahsyar, ada macam-macam. Ada dengan hasyar, nasyar, hipung manusia. Hipung manusia di pada satu tempat orang panggil di mahsyar sana. Maka di situ akan berlaku macam-macam. Ada soal jawab, ada timbang amalan, ada orang tergelak, ada dalam keadaan susah payah lah. Hadis-hadis lain lagi Nabi sebut ada orang bakit atas rupa duk berjalan hak ni naik kenderaan, ada dia orang jalan di atas muka, ada orang ni duduk dalam kesenangan, ada orang dalam nikmat, ada orang dalam susah, dalam azab. Itu atas rupa malah mana dia hidup di dunia, ia akan bakit di pada mahsyar rupa lagu tu lah. Rupa balas tu lah. Nabi sebut, kita sebut hadis malam ataupun pagi tadi puasa tak silap buat tazkirah pagi tadi. Nabi kata al-mar'u mata ala ma 'asha alaih. Seseorang itu yang akan mati atas rupa yang hidup. Kalau yang hidup atas rupa kebaikan, kebajikan, insya-Allah Allah akan mati atas rupa baik, atas rupa kebajikan. Begitulah juga wal mar'u bu'isa ala ma mata alaih. Seseorang itu yang akan bangkit di akhirat sana atas rupa yang mati. Yang mati atas rupa baik, insya-Allah ia akan bangkit baik. Yang mati akan atas rupa jahat. Atas rupa jahat, minum, zina, atas rupa deraka pada Allah, na'udzubillah, akan bangkit atas rupa itulah. Lalu tu kita mulazamah lah, istiqamah atas kebaikan yang kita lakukan. Moga-moga kita mati atas jalan kebaikan dan bangkit di akhirat sana atas rupa yang kita mati itulah. Bila bangkit daripada mahsyar sana atas rupa keadaan masing-masing, balas mana dia hidup di dunia ni. Orang hidup baik, bangkit baik. Orang hidup jahat, bangkit jahat. Orang hidup dalam rupa taat, bangkit atas rupa comel. Orang hidup atas rupa deraka, deraka kepada Allah, bangkit atas rupa azab. Gitulah. Dua golongan ni dia akan bangkit di akhirat sana. Lalu tu di antaranya lah di mahsyar sana ni ada lepas pada timbang-menimbang, ada satu tempat hak Nabi kita memanggil-manggil untuk menuju kepada tempat tu. Itu adalah satu qalam, orang panggil qalam Al-Kausar. Hak kita dah baca dalam surah tu lah, surah Al-Kausar. Surah ni kalau tak ingat lagi tu, surah ni banyak ke lah. Awak jadi baru-baru belajar jadi tak email, banyak ke baca surah ni. Surah Al-Kausar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ni 3 ayat, 3 patah. Ingat belakang ni ayat ni mana pandang. Ayat ni tentang dengan Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita anugerah, pada Nabi kita satu qalam di mahsyar sana nama qalam Kausar. Maka hadis malam ni kita nak bercara dengan qalam ni, qalam Kausar ni. Adapun ayat tadi tu waktu Allah Ta'ala menurunkan ayat ni, turun ayat ada ni, kita baca ayat Kausar ni, surah Kausar ni tu. Nabi kita duduk dengung dengan sahabat ramai-ramai. Tiba-tiba Nabi kita akik kepala, Nabi senyum. Bila senyum, sahabat tengok pelik kan, ni khabar-khabar senyum. Ni duduk dengung akik kepala senyum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah sebab
ada apa yang berlaku pada kamu menyebabkan kamu duduk dia tiba-tiba akik kepala senyum. Lalu itulah Nabi sebut tentang dengan surah yang kita baca tadi, surah Al-Kausar. Yang ni Nabi cerita kepada sahabat-sahabat, kata di akhirat sana Allah beri kepada aku dan umat-umatku satu perkara yang istimewa, iaitu qalam dan air. Dalam tu bukan kolam saja, ada dengan air dalam kolam ni Allah lebih bak. Air sedap, warna comel, bau lagi sedap. Luah pula dah kolam ni. Ada setengah panggil qalam, ada setengah panggil telaga telaga Kausar. Kita bila sebut atas telaga, kita ramak telaga pomoh kita, bukan pasal moh kita kolam Kausar Nabi, telaga Nabi tak ke sepomoh kita. Kau ulama kata tiap-tiap Nabi ada kolam masing-masing, ada kolam masing-masing, ada telaga masing-masing. Umat Nabi Nuh ada kolam dia, Nabi Yusuf kolam dan umat-umat dia, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi siapa-siapa Nabi pun ambil je Nabi Adam sampai ke Nabi kita, semua Nabi ni ada kolam masing-masing. Maka umat dia pergi tuju kepada kolam tu, ada tuju kepada kolam mengikut Nabi masing-masing. Ada ni kita nak cara hadis ni lah. Antaranya an Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي يقال لا تدري مسوا على قهقرة قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك an narji'a ala a'qabina aw nuftana. Rawahul Bukhari. Hadis ni riwayat daripada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Apa yang diartikan bahasa kita? Artinya daripada Asma binti Abu Bakar. Asma Sayyidina Abu Bakar lah. Asma ni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah cerita mana ni? Ketika aku sedang berdiri di telagaku. Ini cerita yang lagi akan datang. Ni panggil perkara gaib ni, benda tak siapa lagi. Perkara anakut. Bukan masa lalu ni, bukan masa yang telah lalu. Perkara yang lagi akan datang. Dah kita ni ada 3 masa ni ya dalam umur hidup kita. Kita ni hidup mari di dunia ni tak terlepas daripada 3 masa. Masa yang lampau, masa lepas dah. Masa sekarang, hak duk kita ada sekarang, al-an, Arab kata an, pacuban, now, masa putih kata. Dan lagi akan datang esok, rusa, bila-bila. Kita duk dalam 3 masa ni je. Lepas dah, sekarang lagi akan datang. Ada pun dalam bab ni, hak kita mengaji malam ni, perkara yang lagi akan datang. Tapi lagi akan datang pun kita boleh tahu. Tahu lalu kat mana? Lalu kepada Nabi kita yang cerita. Ada pun kalau orang lain yang cerita, tak wajib kita percaya. Tak wajib kita percaya. Orang lain yang cerita. Pria cerita bab kolai Kausar di akhirat kayak gini. Pok teh. Kita kata pok teh. Pok teh kita ada cerita. Dah pok teh mu jadi apa? Jadi Nabi kan? Ada. Pok teh kita duk kerja nyadak tak ya. Pagi-pagi gini nyadak tak. Nak kelik mari teh karang ambil air tu wak tu buat ni saya kerek. Boleh percaya aku tu. Asal bukan Nabi. Ulama lagi pun kita tak boleh percaya. Bahkan tak wajib kita percaya orang ni ulama ni. Orang ni tok guru ni. Orang ni orang alim ni. Tiba-tiba dia cerita perkara lagi akan datang pergi hak tak ada ambil daripada Nabi lah. Bukan daripada Nabi, bukan daripada ayat Allah. Tak wajib percaya. Adapun kalau Allah yang cerita dari Al-Quranul Karim dan Nabi sebut di dalam hadis-hadisnya, ni wajib. Wajib kita kena percaya kerana ini masuk dalam rukun iman yang kena kan? Rukun iman yang kena tu. Percaya kepada Allah, percaya pada Rasul, malaikat, kitab, percaya dengan hari kiamat. Masuk dalam kata rukun iman ni. Percaya dengan hari kiamat bukan hari itu saja dan ahwaluha. Apa yang berlaku di hari akhirat wajib kita kena percaya juga. Maka siapa yang cerita kepada kita tentang kiamat,
Allah Taala sendiri cerita kata hari kiamat pergi dalam Quran kita baca kata idza zulzilatil ardu zilzalaha, bila lah bumi tu digepa-gepa tu waktu mana kiamat tu, waktu mana berlaku kiamat bumi gepa pelucuk habis, segala-gala bukit buka, gunung ganang pelucuk, balah mana kita tengok kapah di pupuk angin tu, waktu mana kapah kan anak kita duk main bergurau, main berguraunya lepas bata mari pecah bata. Bila pecah bata kabu tu baik dalam bata tau, kabu tu baik, kapah tu baik duk bujung musing betul dengan buka kipas angin dah. Begitulah gambar-gambar waktu mana berlaku kiamat, gunung ganang bukit buka yang besar setara mana sekalipun, waktu mana kiamat berlaku akan terbang balah mana, terbang kapah-kapah dan habu-habu di hawa. Ini Allah Ta'ala cerita dah tentang hari kiamat dalam Quran, banyak ayat, banyak surah dah. Nabi pun ada sebut dalam hadis tentang hari kiamat dan apa yang berlaku di sana. Nah, ayat ni malam ni Nabi sebut perkara yang lagi akan datang. Antaranya tentang dengan qalam Kausar. Wajib bila lah perkara ni sah daripada Nabi. Betul-betul bukan daripada orang lain, daripada Nabi. Perkara ni tak ada ambil dia orang lain dak. Nabi sendiri yang menceritakan. Nabi kata ketika aku sedang berdiri di telagaku, Nabi duk tunggu umat dia. Allah ni Nabi SAW. Inilah Nabi kita yang saya kasih dan bimbing kepada kita umat dia ni. Kita umat Rasulullah bimbing semua. Nabi kita bimbing takut kita tak selamat. Bimbing takut kita masuk dalam neraka, tempat azab. Tunggu-tunggu mana umatku ni, mana umatku. Moga Nabi kita Nabi yang bakit mula-mula kali ke. Nabi yang bakit mula sekali, Nabi yang minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala bicarakan, turun hukum. Kerana waktu mana bila bakit akhirat ni kita duk dengar dah kisah ni. Walaupun benda tak berlaku kita duk dengar dah cerita ni dah. Bila berlaku kiamat, orang hipung daripada mahsyar pakak gui mari tak tahu nak tuju ke mana. Beribu-ribu tahun duk tunggu tu, nak tentulah kat mana-mana pun. Kalau neraka lah, kalau syurga lah, pasal berat sangat daripada mahsyar tu, berat dah. Dengan keadaan kelaparan, dengan panah, dengan dahagonya di situ. Ada dalam peluhnya. Tapi bukan semua golongan. Orang-orang lah. Orang hak istimewa pun ada ni mahsyar nu. Nabi kata orang duduk di atas kenderaan kata yuhsyarun nas yaumal qiyamati salasati aqsam. Dihipung manusia di akhirat sana atas tiga bagai, tiga peseng orang. Orang hak berjalan kaki, orang atas kenderaan, sinfun Musa. Orang berjalan sinfun rukban, orang di atas kenderaan. Wa sinfun Musa ala wujuh. Atau satu golongan lagi berjalan di atas muka. Tu mengikut amalan, kita panggil mengikut amalan. Tapi nak orang atas beripung lah dah tu. Beripung, duduk setupuk, pergi kok tu, pergi kok ni. Tak tahu kata kok anu ni. Beribu tahun. Tak tetap lagi mau ahli syurga ke mau ahli neraka, tak tahu mana-mana so ni. Lalu tu pergi tanya ni, kita dengar cerita. Semua umat manusia pakak berumung, pakak beripung. Pergi jumpa dengan Nabi Allah Adam AS. Hei Nabi Adam, mu ni bapak segala manusia. Imulah orang yang pertama sekali di kalangan manusia Allah Ta'ala cipta kamu. Mu tolong minta lah dengan Allah. Tolonglah kamu berdoa kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala cara timbang amalan, cara susung lagu mana, we tetap, we tetuak, we atur hukum lah. Atur hukum, we siap-siap, we sudah-sudah. Pasal berat dah ni. Teruk sangat duduk dalam lemah, dalam panas ni. Nabi ada kata tak boleh, tak kuasa, aku tak anda. Ataupun aku ni ada salah dengan Allah, silap dengan Allah. Walah para nabi, para rasul ni tak ada silap, tak ada dosa dengan Allah. Cuma ni dia mari terasa, mari rasa salah aku dengan Tuhan, silap aku dengan Tuhan. Nabi ada salah ke apa? Salah makan buah kayu dalam syurga. Nak kita tak tahu semua tu ni. Allah Ta'ala kata jangan makan buah kayu ni, bukan sekadar jangan makan, jangan hampir. Wala taqrabah hadhihi as-sajarah. Jangan masuk dekat pohon kayu ni. Kalau bukan sekadar masuk dekat, tak makan terus. Menyebabkan Nabi Allah Adam dengan Siti Hawa daripada syurga kepada bumi di dunia ni. Itu Nabi ada kata aku tak gamu, aku malu pasal aku pun ada silap dengan Allah. Pergi minta dengan orang lain lah. Berduyung-duyung pula pergi cari Nabi lain. Jumpa dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pun jawab soal sama.
Tak kuasa, apa malu, aku pun ada silap dengan Allah. Anakku hakku duk bela-bela sepatutnya berimeh belaka, taknya berimeh anakku. Menyebabkan Nabi Nuh pun malu juga, tak gamuk nak minta doa kepada Allah. Pasal anak dia ada seorang tak berimeh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi cari Nabi Musa, pergi cari Nabi Ibrahim, cari Nabi Musa, cari Nabi Isa. Semua tu mengaku belaka, dan ada riwayat kata semua tu jawab nafsi, nafsi. Allah tu setara Nabi. Setara Nabi dan Rasul, nafsi, nafsi. Kita lagu mana gamuk deh. Inilah muhasabah atas diri. Cuba kerja renung perkara-perkara gini atas diri kita masing-masing. Serabut bak dunia bukan tak boleh, tapi benda tu tak memberi manfaat pun kepada dia pada mati. Kita fikir juga bak dunia, tapi bukan belah begitu lalu. Ni fikir bak gini, aku ni kalau bakit daripada masyarakat sikit lagi ni, lah mana keadaan aku? Ni perkara ni yang perlu kita renung, fikir dan gamuk banyak kali sikit. Dalam hidup kita hari-hari kena ada benda-benda gini, orang panggil muhasabah deh. Maka Nabi pada rekah ceritanya pergi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi kita pun ngaku. Nabi kita ngaku ni bukan apa dak ngaku, tak apalah ya, sanggup nak doa pada Allah, nak minta dengan Allah Taala supaya Allah adililah Allah. Nabi sujud di bawah arasy hingga sampai Allah Taala tanya para malaikat yang Allah Taala tu tahu sedia kalau dah. Tengok Allah Taala tanya supaya nak memberi tahu kepada orang yang tak tahu tu. Menyebabkan malaikat jawab, sekarang hamba-Mu Muhammad sedang sujud kepadamu ya Allah. Lalu tu Allah kata, akaklah pala, mintalah apa yang nak meminta. Lalu tu Nabi minta, Allah adililah umat manusia. Kalau sesah nak timbal-timbal lah, kita panggil nak timbal lah, timbal pala, timbal dosa, timbal segala amalan, barulah digerakkan timbal segala-gala amalan. Salah daripada tu lah pergi di haud ataupun qalam kausar. Ni akan berbicara sini. Nabi kata, seketika aku sedang berdiri di telagaku, yakni telaga Kausar, iaitu hak duk diri di telaga ni bila ni? Pada hari kiamat nanti. Lah ni tak lagi. Lah ni orang panggil kata balik kita umat ni, balik kita manusia ni, orang beriman ni mesti kena percaya, mesti kena beriman dengan benda begini. Dengan perkara yang lagi akan datang. Sambil menunggu-nunggu orang-orang yang datang meminum daripada kalam Kausar. Nabi duk tunggu-tunggu umat dia lah. Kerana umat Nabi lain tak mari pak Nabi, pergi Nabi dia. Umat Nabi Soleh pergi cari Nabi Soleh. Tapi Nabi Soleh ni ada ulama kata Nabi Soleh seorang di kalangan Nabi Rasul ramai-ramai semua tu ada kalam belaka. Malaikat Nabi Soleh. Ada ulama sebut gitu, Nabi Soleh ni ada uta dia dah. Susu uta dia tu. Tak ada koleh. Ada riwayat begitu. Nabi Saleh. Semua ni Nabi kita duk tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu orang datang daripadanya. Mana tunggu pergi minum air di koleh tu. Tunggu. Maka tiba-tiba ada orang yang disekat. Orang duk tengah ramai hak tu masuk, orang boleh minum, hak ni masuk, hak tu masuk, serenok muka duk dalam lapar. Dalam dahaga. Kerana bakit daripada masyarakat kita ada orang jual ais kering dek tu. Ada orang jual air tebu, tak ada orang jual hamburger, tak ada. Bakit dalam kelaparan, dalam dahaga, sangat-sangat terdahaga. Dengar panah pula dah. Matahari jeka, ada sebut kata sebatu. Biqadari qamhin, matahari dengan kepala kita jarak. Yang sekarang lah ni musim panas tu matahari jarak beratus milion juta. Kalau kira kilo lah, panah dah. Di akhirat sikit lagi sebatu ada riwayat. Tu tak tahu bergelegak kepala otak. Dengan panahnya dahaga sangat dek nu. Bila Nabi kata mari pakak mari minum ni air koleh Kausar ni, pakak mari minum di sini, situ pakak berderu gi umat-umat Nabi kita. Rasulullah pakak pergi berderu nak pergi minum air. Ada hak boleh pergi minum, ada hak boleh masuk ada hak boleh bersama dengan Nabi pergi boleh minum dah. Ada di antara ramai-ramai umat Nabi disekat, kena sekat. Disebut ni. Kata ada disekat di antara orang ramai tu. Siapa dia yang sekat? Oleh para malaikat sekat. Malaikat duk jaga ni, malaikat sekat. Orang ni boleh masuk apaan, orang ni tak boleh sekat. Bila disekat daripada sampai di sisiku, Nabi kata, lalu aku bertanya kepada malaikat,
Bukankah mereka itu juga dulunya daripada umatku? Ke orang ni umatku ke ni? Dulu ya umatku ni pasal Nabi ya ce. Nabi ni ya ce umat dia walaupun kita hidup bukan zaman Nabi tapi Nabi ce. Ini di antara sahabat pernah tanya dah. Ya Rasulullah, kami ni nak apalah, kami sahabat hidup semasa dengan kamu, bersama dengan kamu, kamu ingat, kamu ce, kamu kenal. Ada pun umat-umatmu yang lagi akan datang. Meninggal dah wafat dah umatmu lagi akan datang 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, beratus tahun lagi, beribu tahun. Balas mana kita ni? Jarak kita dengan Rasulullah SAW 1400 tahun lebih. Mu nak cek lagu mana? Sahabat tanya Nabi SAW. Mu nak kenal lagu mana umat-umatmu yang lagi akan datang kedekah kamu meninggal dah? Nabi kata sekiranya kalulah kamu bela seekor kuda putih, membela seekor kuda putih, tiba-tiba kuda putih kamu tu masuk sesak di dalam kawal kuda yang semua warna hitam belakang, mu cek kedak kudamu. Nabi jawab atas rupa soalan. Ini bijak Nabi. Nabi. Ya jawab kadang-kadang ni bukan makna jawab betul benar. Jawab atas rupa soalan. Walahal sahabat soal dah. Sepatutnya dia kena jawab, tapi dia jawab tu juga tapi jawab atas rupa soal kelik. Soal kok sahabat kelik. Kena boleh jawab gitu. Kerana jawab gitulah menyebabkan kemah, menyebabkan mudah ingat dan ingat lama. Nabi tanya mung ni, kalulah sekiranya kalau membela seekor kuda putih, kalulah kuda mung tu pergi sesak masuk di dalam kawal kuda yang hitam belakang, cek ke tak? Sahabat atau cek, hak kita sore, hak kita seekor yang putih cek. Gitulah Nabi SAW. Nabi kata, aku cek umatku walaupun tak hidup semasa dengan aku, walaupun dia hidup jarak dengan aku beribu saya tahu, aku cek daripada sebab kesel dia ambil air semaya. Dia panggil ghurrah muhajjalin fi atharil wudu. Kesel dengan sebab dia ambil air semaya hakmu. Air semaya kesel yang mana? Di muka, kan ambil air semaya, basuh muka, basuh di tangan, sapak siku, sapu sikit sepala. Dalam mazhab Syafi'i dah ada setengah mazhab lain sapu separuh, ada mazhab lain 1/3 ataupun semua tip kepala, atau mengikut amalan mazhab mana kata ada juga cahaya di kepala kita. Oleh kerana cahaya tu kesal dari sebab kita mengambil wuduk waktu mana kita hidup di dunia. Begitulah juga di kaki kita. Habis ulama kata sunat waktu mana kita ambil air semaya ni, kita ambil wuduk, kita berwuduk ni, sunat kita ambil lebih pada kek sikit. Contohnya kalau lah kira kawasan jarak kawasan muka kita ni sebelah kiri kanan ni, ambil di anak telinga ni, sebelah atas bawah ni, daripada tempat tumbuh rambut hingga sapa dekat dagu takuk ni. Tapi waktu mana kita ambil air semaya, ambil lebih gu sapa di telinga, sapa bawah dagu ni sikit. Apa? Sebab hak lebih ni akan bercahaya di akhirat sana. Bercahaya, kelik Nabi cek tengok muka cahaya mari. Cek dah tu, cek apa? Umat Nabi SAW. Tangan siapa siku ni, ambil di tangan siapa siku ni ada cahaya. Ambil lebih sikit, bisa apa di lengan ni. Bisa apa di lengan, kita ambil lebih sikit. Lebih sikit. Sebab nak ihtiyat dia kata. Nak jaga bimbang takut tak sapakai, ambil lebih sikit. Maka bila kita ambil lebih sikit lagi akan bercahaya tangan kita waktu mana kita ambil asmaya di dunia ni. Begitulah juga kaki kita lebih sikit pada mata kecil kita. Pasal apa? Pasal kita nak lebihkan cahaya di akhirat sana. Gitulah Nabi jawab kepada sahabat, akhirat sana aku kan kena umat-umatku kerana umatku bercahaya muka dia. Cahaya dengan sebab apa? Dengan sebab waktu dia hidup dunia dulu dia semaya. Dalil kata semaya, ya ada air semaya. Kerana jarang orang tak maya tapi ambil air semaya. Mana ada? Tu tak maya tapi semua ambil air maya. Payah nak temung. Payah nak temung lagi pasal tu dah. Balik kira kalau tak maya dak ambil tu air maya. Cara nak ambil air semaya sejuk dia kata. Nah, ni walaupun kita kata kita maya dah ni, tapi lah ni batal dah air semaya. Sunat kita pergi ambil air semaya. Kita sunat duduk dalam air semaya semua. Duduk dalam wuduk sama orang panggil duduk dalam taharah. Orang yang tidak duduk dalam taharah, Nabi sebut dalam hadis lain, kerana dia tak jaga air semaya ni, duduk dalam hadas. Duduk dalam hadas kan tak ada air semaya tu panggil duduk dalam hadas. Contohlah ni kita ada lagi air semaya hak lepas maya Isa tadi.
Tak ada dah masuk jambai rosak ni kecing ro berok dah ambil dah air semaya dak ni kita duduk sekarang ni orang panggil duduk dalam hadas. Hadas kecil dia panggil tak suci. Waktu mana kita duduk dalam hadas ni, bila berlaku kemalangan, tak kira lah kemalangan ke boh ke pelago ke ataupun keliak ke lagu mana, Nabi ada sebut dalam hadis padai dah dengan kita. Bila kita duduk dalam hadas, kita tak jagakan taharah, waktu mana berlaku kemalangan, berlaku perkara yang tak setuju dengan hati kita, padai dah dengan muka kita. Dimaksud gitulah. Mana jagalah air maya kita ni. Dalam hal bukan makna nak ada air maya kena kau semaya dak tak mesti gitu. Jaga sokmo duduk dalam suci sokmo, barulah ia bersih, nampak bercahaya-cahaya muka, nampak nur muka, sebab kita jagakan kebersihan. Ni tak payah kering li. Tak payah kering li weh. Orang kata ni weh. Pada dengan air wuduk ya kita duduk dengan wuduk sokmo, jaga air semaya sokmo. Engkau siapa kita nak tidur pun disunat kita ada wuduk. Walahan nak tidur bukan nak semaya, disunatkan kita ada wuduk lagi. Lepas tu ada orang tino tanya pula. Kita lagu mana ustaz? Kita uzur ni boleh tak kita nak ambil air semaya? Ulama jawab boleh. Ambil atas apa tu? Atas kita nak beramal, sunat kita ambil wuduk, sunat kita berwuduk waktu mana kita nak tidur. Walaupun kita duduk di dalam hadas besar, kita panggil duduk dalam haid, duduk dalam nipah, sunat kita ambil. Supaya apa nak ambil amal, nak beramal dengan hadis Nabi kata sunat waktu mana kita nak tidur, sunat tidur dalam wuduk. Dalam wuduk. Begitulah juga contohnya kata kita ni. Air maya dah. Tapi dah semaya dah saat ni, kata contohnya maya ngorek, ambil air semaya wak maya ngorek dah, maya ngorek, maya sunat rawatib, sunat qabliyah, ba'diyah, lepas tu maya ngorek kata contoh. Ni nak masuk isar ni, masuk isar ni ulama kata sunat kita tajdid wuduk. Sunat tajdid. Apa tajdid? Tajdid membaharui wuduk. Sunat. Kita ada dah air semaya, sunat baru. Kerana boleh baru saat ni buruk. Ibaratlah laksana sebenarnya kata kita ambil air semaya, wak guna maya sunat, wak guna semaya mengorek, lepas tu sunat pula dah pangorek, sebenarnya kita guna dah air semaya. Sunat tajdid. Sunat kita membaharui. Cara lagu mana? Cara lagu tu lah. Basuh muka, kaki, tangan, lepas tu jugalah. Sapuh sikit kepala. Cuma niat lain sikit. Niat lain. Lihat. Waktu mana kita nak tajdid, waktu kita ambil air tu tepuh di muka, kita ingatlah hati, saja aku tajdid wuduk kerana Allah Ta'ala. Ataupun bahasa Melayu, saja aku membaharui wuduk kerana Allah Ta'ala. Ini nak wayak kata dalam bab pekoh tu ada bahas panjang lah tentang kita ambil air semaya ni. Perkara ni perlu kita kena jaga dalam hidup kita hari-hari. Kadang-kadang kita buat main-mainnya. Sedar ke perkara ni perkara yang nak beri manfaat ataupun beri guna, beri menyelamat kita di sana. Orang yang hidup di dunia ni tak semaya, tak ambil air semaya, tak jaga air semaya, menyebab kegelapan dia di akhirat. Gelap. Nabi tak cek. Nabi kata bukan umatku tu gelap gelemak tu. Tak cek sebab apa? Cahaya tak ada di muka. Cahaya, nur tak ada di muka. Jaga. Di dunia ni jaga molek air semaya kita. Waktu ambil air semaya, ambil dengan cermat, jangan ambil dengan lebih kurang. Ni ambil air semaya sepoitik serati, boh-bah ambil air semaya. Celuk dalam kolah, basuh kaki berau mengenak air dah tu. Makruh kita ambil air semaya lebih pada secupak. Makruh hukum dia. Masuk di dalam kata kita membazir air. Kalulah pelajak-lajak kadang-kadang nak jadi haram. Tu ambil air semaya tapi ga Allah 2 3 4 timbul. Lebih lagi kita pergi guna air hak umum, macam mana kita pergi guna air kolah sijai. Haram tu setengah-setengah ulama kata haram. Masuk dalam kita menceraikan air, cerai air. Sampai 2 3 4 timbul ambil air semaya. Apa kita lalu walhas sunnah Nabi secupak Nabi ambil air semaya. Secupaknya mana? Secupak kecil ya. Secatang tu lah. Kata muka Allah sama mana lu muka. Orang basuh kata gudang sebutir tak apa kita lalu dia dak bunyi-bunyinya simbo habis. Kalau banyak-banyak berdoa kadang-kadang masuk dalam kata bukan makruh dak haram hukum dia. Masuk dalam kata membazir. Bazir sedara syaitan ke? Innal mubazzirin kanu ikhwan asyayatin. Orang bazir ni dah sedara syaitan. Syaitan suka sangat nak suruh nak kita ikut dia.
Ambil banyak lagi tak kata tu, kita pun berang akhir-akhir jadi was-was. Sekerak kalau ambil air semaya seorang habah basah berserak baju. Tu penyakit lah tu. Mana jaga molek waktu mana ambil air semaya, kita ambil dengan cuma, jangan cerak air. Ini semua adalah bicara di dalam kitab fiqh supaya kita boleh buat amal dengan secara dikandaki oleh Allah dan Rasul. Kena dengan hak agama suruh pada kita. Lalu tu Nabi tu, Nabi kata aku umatku dengan sebab ada kesan cahaya-cahaya daripada dia ambil wuduk waktu mana dia hidup di dunia, makna dia semaya lah waktu dia hidup di dunia. Lalu tu di sini hubung lagi malaikat waktu mana disekat tu, Nabi tanya, bukan umatku ke tu, kerana kucing ni muka yang berkelip-kelip yang bercahaya-cahaya umatku ni. Maka dikata mana malaikat tu jawab, malaikat tu jawab dikatakan orang kepadaku, yakni malaikat tu jawab kepada Nabi SAW. Dia kata, ya benar, tetapi engkau tidak mengetahui bahawa mereka setelah itu kembali ke belakang. Apa maksud kembali ke belakang? Makna berpaling pada atau meninggalkan ajaranmu. Ya, masa mu ada, ya bersama dengan kamu, ya ikut kamu. Tapi setelah kamu meninggal, dia tak ikut ajaran kamu. Tak ikut dah ajaran kamu. Walaupun dulu ya biasa semaya, biasa ambil air semaya, adalah kesan cahaya. Tapi bila kamu meninggal, dia tak ikut dah ajaranmu. Tak semaya, tak puasa, melakukan zalim, buat zina, deraka kepada Allah, tinggal habis sunnah-sunnah ajaranmu, ya tinggal habis. Maka orang ni walaupun muka dia ada kesan bekas dia ambil wan maya, tapi bila dia ubah ajaran kamu, dia tinggalkan pesanan-pesanan kamu, orang ni disekat, tak boleh makan, tak boleh minum kolam Kausar. Ni tak boleh makan, tak boleh minum ni orang ni. Berkata Ibnu Abi Mulaikah. Siapa dia Ibnu Abi Mulaikah ni? Salah seorang di antara perawi hadis. Dia mana ni? Dia kata, ya Allah, kita baca doa tadi, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala a'qabina au nuftana. Apa yang didoakan? Ya Allah, kami berlindung denganmu ya Allah daripada kembali kepada kekufuran. Minta lindung dengan Allah, minta jauh dengan Allah daripada kembali asal kupuh patu berimeh. Minta dengan Allah, jangan Allah hatta dia dikupuh mula. Begitulah juga dulu kita ni fasik, maksiat, banyak melakukan dosa, banyak kita deraka kepada Allah dulu. Lah ni kelik maya dah, lah ni banyak dah taat, tinggal belaka dah banyak ke hak maksiat tu. Kita minta ya Allah, we tetaplah aku atas pendirian aku ni untuk menunaikan kewajipan. Ya Allah, we tetaplah istiqamah aku ni untuk tinggalkan kejahatan. Minta juga dengan Allah. Bukan kuasa kita. Ni bila boleh buat baik kuasa kita. Bila kita boleh tinggal maksiat, rasa boleh main aku ni lain tak pakai belakang, kita berasa kita ni sombong ni. Bila sombong, satu hari Tuhan nak cabut kelik, nak molek jadi jahat lebih pada dulu lagi setengah-setengah. Jangan sombong, kita boleh baik, boleh ubah sikap kita daripada dulu tak molek kepada molek. Itu pemberian dari Allah, pertolongan daripada Allah. Alik kita ni kena doa, ya Allah, we tetaplah molek aku ni, we baik aku ni semacam mana ni lah, boh kaya baik lagi, jangan we kembali aku gi balah mana hak dulu, hak pesen dulu. Begitulah ni Ibnu Abi Mulaikah ni berdoa, Allahumma inna na'udzubika an narji'a ala aqabina. Ya Allah, aku minta lindung denganmu ya Allah daripada kembali menjadi kupuh macam mana dulu kalau au nuftana, ataupun aku minta jauh juga denganmu ya Allah daripada diuji dengan ujian yang berat, uji yang kita tak kuat nak tanggung. Kita minta dengan Allah juga supaya Allah Ta'ala berjauhkan kita daripada uji-uji yang tak padai dengan orang kita. Minta dengan Allah supaya Allah uji padai dengan kita, padai dengan orang kita. Kalau uji tak ada dengan orang kita, bimbang takut lucu. Bimbang takut terlucu. Mak kata berapa banyak tu uji kadang-kadang setengah tu terlucu terus. Kalau kita biasa dengar cerita lah, cerita ni benar tak benar tu Allahu a'lam. Ada orang ni waktu yang orang kita panggil atau waktu dokong duk mahal lagi waktu tu. Nama cerita. Dokong mahal lagi, dokong beratus lah sekilo waktu tu. Dokong dia tu baik Allah putih. Banyaknya bawah dokong ni. Pada dokong dia tak boleh dengan hujan dah. Orang nani dokong tahu ni.
waktu mana duk putih duk gapo ni dia tak seh hujan. Dia morning tu buat dokong ni serenok dah lah makna katanya. Kik lagi kalau lah dokong ni masuk molek orang mari barang tak ada ratus ribu ataupun dekat-dekat juta duit. Takdir Allah Ta'ala turun hujan. Brau turun hujan. Habis retak. Istilah orang bela dokong ni tahu tu retak buah. Makna lucu habis buah retak habis. Luruh yak mutai. Murih dia. Tuai dokong ni murih. Bahawa nak murih. Ambil bedai. Gimbik bedai rumah tu. Turun nyong masuk lah bedai tu. Akik bedai tu turun mari. Ku nak bedai kamu. La haula wala quwata illa billah. Panggil tu nak bedai nak tu nak murih kih dokong dia kena uji. Na'udzubillahi min zalik. Tu kita minta lindung lah. Ujian yang berat macam tu menjebakkan kita ni pesong. Tu pesong tu baik. Duk comel-comel ya dia terlucuk terus daripada dulu berimeh pergi kepada kafir. La haula wala quwata illa billah. Na'udzubillahi min zalik. Minta jauh. Minta jauh lah ya Allah. Jangan kamu mengujikan kami. Jangan kamu uji atas kami semua ni ya Allah. Ujian yang berat-berat yang kami semua ni tak nak tanggung. Pada-pada lah tak ada uji langsung mana ada. Kita duduk di dunia ni negeri uji kita duduk dunia ni. Kita duduk ni sekarang lah ni celak mata kabar belaka tang sati belaka kita duduk dengar laki ni duduk dengar bersama dengan kita 500 lebih ni tang sati dunia yang kita duduk sekarang lah ni saat sekarang lah ni ialah dunia kita kena ada tuksok, ada uji masing-masing. Uji ni ngikutlah, ada orang diuji dengan susah, ada orang diuji dengan senang, ada orang uji dengan pakai miskin, tak ada duit, ada orang uji dengan kaya raya. Uji kaya raya, jangan kita faham tahu ya tu lah apalah senang dia. Ada rumah, ada kereta, ada turakib besar-besar boleh pergi mari. Uji Allah Taala uji atas rupa kaya. Orang uji dengan sebab rupa comel. Orang ni uji dengan rupa tak comel. Orang ni uji dengan sebab pangkat tinggi. Orang ni sebab dia tak ada pangkat. Orang ni uji dengan sebab ilmu pun diuji oleh Allah. Aku beri kepadamu ilmu ni, tengok mu nak menyombong dak dengan ilmu ni. Ilmu sepatah dua aku beri pada kamu, mu nak ngajar ke dak orang, mu nak royak dak kebenaran kepada orang-orang. Ni uji. Hak tak ada ilmu, uji cara tak ada ilmu. Nak ada kita tak reti, tak pandai, tak tahu. Orang ngajar, uji atas kita dak dengar ke dak. Nak dengar ke dak, ada mau duk mengajar di masjid, di surau ni, dia lain online, dengar ke dak. Uji Allah kadang-kadang kita senek dengar nampak ada orang duk mengajar, kita lakah piang. Tu uji Allah, Tuhan lalu dak pai muka kita. Nak tengok kita nak ambil berat ke dak dalam bab agama dia. Ni makna uji ni tidak maknanya kata susah payah pakai miskin, tak ada duit nak makan, lapar tu dak. Kadang-kadang Allah uji atas merupa keadaan masing-masing. Gitu deh, insya-Allah kita akan lepas belaka ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas pada kita tu deh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak paksa atas kita malaikat barang hak padan dengan rank kita. Jadi kita nak faham betul takdilah. Ulang klik semula, dunia, alam ataupun tempat yang kita ada sekarang ni tempat ada ujian. Bahas itu ni tempat yang diuji. Habis tu orang duduk dalam senang kaya raya, ingat jangan bahas kata aku Tuhan kasih, aku Tuhan sayang. Tengok ni harta ada, mutu kereta ada, cukup lekat, hidup mewah. Kita sedang diuji oleh Allah. Uji dengan apa? Dengan harta ada sama kita tu lah. Ada ke tak kita tolong pada saudara mara kita, sahabat handai kita ataupun jiran tangga, saudara adik kakak kita, waktu mana kawan tu susah, berhajat, perlu kepada makan minum, perlu kepada bantuan hidup, ada ke tak kita pergi tolong dia? Ambil makan anak-anak, ada ke tak? Kalau tak, kita tak lepas ujian dengan sebab harta yang ada bersama dengan kita. Dah. Ni. Kita ingat tahu. Jangan ingat dia hidup bahaya atau uji susah, lapar aja. Uji kadang-kadang atas rupa yang Allah Taala beri kemewahan, kelebihan yang ada sama dengan kita. Ini bita daripada seorang apa ni Ibnu Abi Mulaikah ni, dia kata doa dia saat ni lah, minta dengan Allah, ya Allah aku minta lindung dengan kamu daripada kembali jadi kupu semula ya Allah, dan ya Allah aku minta dengan kamu juga ya Allah, minta lindung daripada fitnah-fitnah yang berat yang tak kuat nak tanggung. Tapi ada sikit-sikit ujian, sikit-sikit tu biasa. Kita
Uji kalau kena atas kita, kita sabar, ada kelebihan. Ada kelebihan. Kita benar tu, kita boleh melawaikan ujian tu, ada kelebihan di sana. Ini arti dia. Masuk dalam keterangan hadis yang tersebut ni, akan bicara lagi keterangan dia. Keterangan hadis ni, Telaga Al-Kausar adalah telaga yang besar. Telaga besar yang akan dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anugerah Allah Taala beri kepada nabi kita. Nah, itu panggil anugerah. Allah Taala beri kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila? Pada hari kiamat nanti. Wahai duk cedek dah di akhirat sana. Tu. Telaga ini beribu-ribu batu luahnya. Luah beribu batu. Luah. Luah beribu-ribu batu. Dan gelas telaga untuk nak cebok air makan tu adalah lebih banyak daripada bintang. Bilangnya bintang yang ada di langit lagi banyaklah. Waktu mana malam-malam gelap dak. Malam bulan cerah kita tak nampak nak bintang. Malam bulan gelap. Cuba cerita langit. Bintang yang bertabur putih dah. Begitulah rupa-rupa cebok ataupun kita panggil gayung. Catang untuk orang nak pergi makan air di kolam Kausar. Bertabur balah mana bintang kita tengok malam-malam bulan gelap tu. Ni. Pas telaga kolam Kausar Nabi kita, jangan kita gambar apa kolam kita ni, kita orang kolam tepi tu seluk saja nak turun tak boleh tu, nama licin. Jangan gambar tu. Kolam Nabi ni buat daripada luk-luk. Daripada permata-permata yang mahal-mahal lah. Kalau di dunia ni ada mahal benar permata tu permata kolam Nabi kita ni. Gelas-gelas tu pula tak kena recek lah nu. Istimewa bagi akhirat. Nak mari tanding dengan bagi dunia tak boleh. Bagi akhirat sikit lagi kita mari nak tanding di dunia tak boleh nak banding. Ni. Maka di situ ada macam-macam, di antaranya sebut kolam Nabi kita luah beribu-ribu batu, dan ada bati kita panggil gelasnya untuk orang nak cebok minum air di kolam Kausar. Saat ni bilangnya bergelas tu banyak tak banyak, balah mana kita tengok bintang di langit malam bulan yang gelap itulah. Siapa yang sudah meminum daripadanya walau hanya satu teguk saja, ia tidak akan merasa kehausan untuk selama-lamanya. Orang boleh minum walaupun seteguk je. Air kolam Nabi ni di akhirat sana ni, walaupun seteguk yang minum sekaligus, ia tak akan dahaga selama-lamanya. Walaupun boleh masuk dalam syurga sekalipun tak dahaga dah. Orang boleh minum air kolam Nabi ni. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berpeluang meminum air telaga yang memelia ini. Semua umat Nabi ada seat belaka. Ada peluang belaka, ada okat belaka kita kata. Ada peluang belaka untuk minum air telaga yang melia ni. Ada okat belaka. Okat tu di mana? Di sini. Jangan kita nampak dek nu, di sini. Jangan kata aku gigi nak duk sahwah. Nak dulu ada orang kalau dia tengok di sini kita buat persiapan cedenge untuk nak minum air Nabi ni, air kolam Nabi di sini dah. Kalau lah di sini gitu-gitu ya, di sini lebih kurang ya, di sini kena hambak terus, kena sekat di malaikat terus ni. Ni pokoknya tak ni dalam arti tu malaikat sekat tu. Gitu. Namun nantinya pada hari kiamat akan ada orang-orang yang disekat. Ni ya, sebut tak ni. Sungguh pun kata umat Nabi ni ada peluang untuk boleh minum belaka di kolam Nabi, tapi begitu pun ada orang-orang yang disekat oleh para malaikat daripada mendekati telaga ini. Ada orang disekat oleh malaikat. Malaikat tak boleh pamai tak boleh sekat, tak boleh malaikat sekat. Nak masuk di telaga Nabi tak boleh. Walaupun mereka mengira bahawa diri mereka lain, diri mereka layak, bukan lain, layak. Diri mereka layak untuk meminum daripada air telaga tersebut. Ia kata, aku boleh minum, aku umat Nabi. Hidup di dunia hari tu aku umat Nabi, aku ngaku atas Nabi, aku percaya kepada Allah. Maknanya gitulah. Layak dah, layak kira dia tu. Maka apabila para malaikat menyekat mereka itu, bila lah kena disekat, duk balah dengan malaikat tu, dia duk nak pergi, malaikat sekat balah, kita ni yang boleh minum, rasa kita umat Nabi juga, umat Nabi Muhammad, duk balah malaikat. Bila begitu Nabi SAW berkata, bukankah mereka juga daripada umatku? Bukan umatku kata, kerana kucing ni muka berkelik-kelik bercahaya-cahaya, oleh kerana kesal daripada yang ambil air semaya di dunia hari tu. Bila Nabi kata begitu, lalu malaikat menjawab,
Ya betul. Makmum kan. Di dunia hari tu ya makmum. Tapi mereka tu pada mulanya adalah termasuk daripada golongan makmum. Kemudian lalu mereka telah meninggalkan ajaranmu dululah. Awal-awal gitu. Molek lah berjuruh. Masa duk ngaji sekolah, duk ngaji pondok comel. Dengan piyahnya, dengan serabainya lah. Bila tu baik pondok molek, tu baik pak ngaji agama molek, masuk cuk perak lagi. Tinggal habis ajaran ataupun amalan-amalan waktu mana dia duduk dalam madrasah, duduk dalam pondok. Okey, ada banyak di sini. Kalau sebut di sini banyak benar. Masa dia jadi tok akhir mula tak ada. Rambut naik sikit cukup pala. Rambut naik sikit cukup pala. Tu rambut boleh kecek, rambut kata kalau rambut boleh kecek lah. Tak ada nak nyawa-nyawa naik sikit perah dah cukup pala. Mana berjuruhnya waktu duduk dalam pondok. Ni berasa hati tu akhir. Bila berah boleh tubik luar pada pondok habis dah. Oleh boleh pergi kerja luar ratik, bebas ratik, ada duit ratik, tak ada apa ni. Sekat ni rambut. Tu dia mau tanya pula, dah salah ke taruh rambut aja? Dah salah, tapi tak sama dah lah maknanya kata. Ada setengah-setengah waktu duk mengaji, duk berapa agama dulu, tak tinggal maya, jaga waktu, jaga amalan. Bila tubik daripada tempat pengajian, tak semaya pun ada setengah-setengah. Oleh ada setengah mabuk minum, tak khabar ke diri, tak kena ke orang, tak kena tok guru, tak kena ibu ayah. Ada setengah-setengah sampai masuk gaut. Bila masuk gaut tubik mari bertukar dengan orang Islam. Pasal apa ni? Ada roisak ni. Ada roisak tau. Ada orang Islam, orang Melayu lah. Orang Melayu kita duduk dalam, kita panggil duduk dalam. Tubik mari ada yak balu di lengan. Oleh siapa perut ni yak balu. Gapo tu dia buat tu? Ular. Dia buat ular mangkong duk balik kat pinggir dia. Terama orang sana. Dok, orang kita ni, orang kita. Bukan mu'allah, asal orang anak-anak Melayu kita. Bila masuk duk dalam go, masuk gitu gini je sak perak duk dalam. Tubik mari bertukar ni orang pada perangkat awal comel baik berjuru, tapi rubah sikap pergi kepada arah yang tak baik. Ini orang ni kena sekat di akhirat kayak gini. Malaikat sekat. Malaikat kata, ya sungguh dulu ya comel sungguh, ya semaya tak tinggal, ya jaga amalan, tapi lepas pada tu ya temu dengan gua ataupun temu dengan satu benda, Allah beri kepada dia mewah hidup, menyebabkan hidup dia tu tukar daripada belakang tangan ke dapat tangan, ataupun dapat tangan ke belakang tangan. Katakanlah ke mana-mana pun makna tukar takih habis. Kau waktu susah dulu boleh cukup. Waktu dia naik colek dulu, waktu mana duk naik colek, duk makan upah orang naiknya, biasa je lah hidup. Tak kedai Allah beri kepada dia ni kayu. Tak tahulah jalan mana kayu lah. Siapa berjuta-juta ada harta tak ada dah sijik. Tak kena terus tak imej. Duk mana lah ni dah nampak duk main kat bakok nu. Bawa juga tino tu tino ni silih juga tino. Kekayaan yang Allah bagi ni hati-hati. Kadang-kadang mengubahkan silap. Okey. Ya pernah kata tu. Duit ni jangan ya beratu. Harta ni berhatu. Menghantui. Beratu. Jangan duit ni beratu. Ngosek duit ni. Jamin tak ada. Tak ada. Jamin tak ada duit. Lah ni. Cuba tengok lah ni. Musim tak boleh kerja lah ni. Musim kena kat tua. Musim kena kat kapung lockdown lah ni. Duit tak nak berapa ada ni. Lagu mana tengok muka. Okey. Tengok tekak okey. Kolek. Muka tak semangat. Pasal apa? Tak ada hatu. Hatu tak ada. Alah. Kacik pun bunyi lah tekak. Bakal bawin. Gitu-gitu ya. Lah ni. Nak tak gerak tak? Cu ada duit. Ada dalam bank dah pakai beratus-ratus ribu, 500 ribu. Baik lain dah kecil. Cara duduk, tayar duduk tu baik lain dah. Muka tu menengok naik kat langit ni. Duduk dah kisi gadah kaki gedik kaki keteh isak rokok pun kena pong semua sat. Kecil pun bunyi ratah molek suara bunyi derah. Itu kawan tak ada mah dah bunyi. Pasal apa tu? Hatu ada. Duit tu ada. Bila duit ada baik lain selalu dah keadaan yang di dalam orang tu. Berhati-hati weh. Kadang-kadang orang ni Allah uji dia poroyak tadilah dengan harta, dengan kekayaan. Dulu masa susah baik berjuru, mu'ah Jumaat, duk kuliah sama dengan agama. Lah ni Allah uji dia dengan kaya, tinggal terus. Tak maya, tak Jumaah, tak dengan agama, berasa hebat pada orang, terasa kata dia ni boleh buat belakang-belakang ikut hati dia.
Ini yang mana masuk dalam kata orang disekat oleh malaikat di akhirat sana. Walaupun dia semaya, dia berjuruh waktu dulu, bila dia ubah daripada hak juruh kepada tak juruh, akhirat sikit lagi malaikat kata, ya waktu dulu ya umatmu, ya molek, ya berjuruh, tapi setelah daripada mu meninggal, ya ubah hidup dia. Ajaran-ajaranmu ya tak ikut, tak semaya, tak baik. Gitu maksudnya. Bila lagu tu Nabi kata, maka ketika itu baru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam faham bila malaikat beritahu lagu tu. Bila Nabi kita faham keadaan mereka yang sebenarnya, beliau pun beliau pun menyetujui. Nabi pun setujulah dengan maklumat hak dapat daripada malaikat tu. Tinok ke malaikat tak di, Nabi pun setujulah hak malaikat tinok atau mu tak boleh masuk pergi makan air kolam Nabi, kerana mu dulu tinggal ajaran Nabi, walaupun pada peringkat awal mu molek, mu juruh, mu berimeh, tapi akhir mu banyak berubah. Habis mu tinggal sunnah-sunnah Nabi, bahkan setengah-setengah tu zalim lawan pula dah ajaran Nabi. Bila lah Nabi tahu gitu, Nabi kata tak apa, molek kalau gitu kok baru tahu kan. Pasal tengok tadi nampak cerah, nampak cahaya tadi, ingat atau umat aku hok juruh-juruh. Malaikat beritahu tu kok, Nabi tahu, Nabi kena. Bila lagu tu kok, Nabi pun makna setujulah dengan tindak ke malaikat tadi. Sambil Nabi kita berkata yang disebutkan di dalam riwayat yang lain, suhkan. Apa bahasa kita suhkan? Artinya mereka yang layak diusir daripada telagaku. Tujuhlah tu, mereka yang layak diusir, mana diperamak. Kalau bahasa kita Melayu kapung-kapung, gay, sana ke jauh-jauh gay. Apa nama gay? Tu makna hambak lah. Nabi kita hambak ke jauh. So masuk dekat. Bila Nabi tahu kata walaupun pada peringkat awal dia mari atas rupa syamil, tanda ada cahaya, tapi disekat oleh malaikat beritahu kepada Rasulullah kata walaupun dia tu umatmu, tapi banyak dia tinggal ajaran-ajaranmu, banyak dia lawan hukum hakam hak Allah Taala turun atas dia. Lalu itulah Nabi kata gih perambak gih. Nabi tak suruh masuk dekat daripada qalam dia. Ni Allahu Rabbi, jagalah ni. Jagalah ni masing-masing bimbe-bimbe kita tergulung di dalam kalangan orang yang diperambak oleh Nabi dengan suhkan. Na'udzubillahi min zalik. Waliyazubillah. Kita minta jauhlah ni. Jangan tinggal ajaran Nabi, hidup cara Nabi, makan baik Nabi, pakai kita cara Nabi, amal hidup kita hari-hari hidup dengan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah di akhirat sana malaikat tak sekat kita. Malaikat akan beri kita mudah-mudah lalu, dan Nabi memanggil kita lepas daripada sekat malaikat, tuju menuju pergi sampai di kolam Kausar untuk meminumkan air. Waktu itu kita sangat dahaga tu. Waktu yang sangat dahaga, waktu yang sangat duduk dalam kelaparan di waktu itu. Ni barulah Nabi kita hamba aja jauh. Tidak layak. Mereka layak untuk diusir daripada telagaku. Orang ni orang yang tinggal ajaran Nabi, lawan ajaran Nabi walaupun mula-mula comel. Orang ni layak diusir, mana diperambak daripada telaga. Betapa sialnya golongan ini. Rugi. Sia-sia ni anak suai. Suainya mana boleh gidah sekerat yang dah. Orang lain lepas burung masuk lagi. Bawa atas apa dia kena sekat. Periksa tak lepas pasal hari dunia hari tu lawan perintah Nabi. Ubah amalan hak Nabi kita ajar. Amak tu baik lagi. Tu orang yang sial. Ni rasanya teramat malu sekali di hadapan khalayak ramai di tengah-tengah pada mahsyar yang merupakan tempat perhimpunan seluruh manusia daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sehingga generasi dunia yang terakhir sekali. Yang waktu tu waktu orang nampak berlaku. Bila malaikat sekat ni, umat Nabi malaikat sekat, malaikat perambak ni, bila perambak Nabi pun perambak, semua orang pada mahsyar nampak berlaku. Kena hambak tu. Kena hambak tu. Muka tu gok malu-malu. Di dunia ni waktu mana kita berasa malu orang. Betul lah dia malu tu orang ramai pakat tengok kita. Orang pakat tengok jadi roh. Kita pun waktu malu jadi guna muka. Pasal mana muka kita bila kita malu? Pucat muka. Kadang-kadang perlu nampak nunduk. Malu kan? Orang pakat tengok belakang kita. Malu. Akhirat sana waktu orang seorang tu malu, luruh daging muka ni.
Ulama sebut daging muka lurus tinggal ada korok. Na'udzubillahi min zalik. Itu nak royak gitu lalu malu di akhirat. Malu di dunia sekadar pucat pucat nunduk ni. Akhirat sikit lagi lurus daging muka. Ni, orang yang kena hamba daripada malaikat, perala hamba daripada nabi, tubik daripada Qaul Kausar, malu. Kenapa? Kerana orang boleh tengok habis. Di stay pada mahsyar ambil ijak Nabi ada sampai kiamat. Semua boleh tahu orang yang kena perambak tubik daripada Quran. Lepas tu tubik daripada Quran, okey nak pergi Quran Nabi lain. Nabi lain tak terima. Bila tubik pada Quran Nabi, kita pergi Quran Nabi Yusuf pula. Lain kerana umat masing-masing. Umat masing-masing. Nabi Yusuf umat dia, Nabi Adam umat dia, Nabi Nuh umat dia. Bila pergi pada Nabi kita kena perambak nak pergi di umat Nabi lain, tak mengaku terus. Kerana amalan lain-lain, amalan umat Nabi lain, cara amalan dia ya tak sama, mengikut syariat masing-masing. Nak masuk bab tak boleh. Gitu maksudnya. Allah, semua orang pakak tahu belakang lah hari tu, malulah di kala yang ramai. Malu, amat termalu sekali, malu sekali dia dapat orang ramai tu. Apa boleh buat lagi kalau gitu dah? Apa boleh buat kalau itu hasil, kalau itu ada hasil daripada perbuatan mereka sendiri? Buat kerja kita lon ni. Ni kita dengarkan hadis-hadis Nabi gini supaya kita boleh ubah lon ni. Boleh beringatlah lon ni, boleh jaga diri kita. Ada kedak aku buat main-main dengan ajaran nabiku. Ada kedak aku main dengan suruh-suruh Allah. Ada kedak aku buat mudah-mudah dengan larangan Nabi, larangan Allah. Ada kedak supaya kita boleh ubah. Boleh baiki. InsyaAllah bila kita nak Tuhan tolong kita, ya Allah tolonglah aku. Ya Allah beri kekuatan lah bagi aku untuk ku taat padamu. Ya Allah beri kekuatan juga pada aku untuk ku tinggal benda hakmu larang, ya Allah. Ni tak begitu. Asal Nayu, pasal kita tak reti bahasa Arab. Asal Nayu, insya-Allah lalai hari kita nak tu lama-lama kita belajar bahasa Arab. Tak orang bahasa Arab dah. Gitu. Mereka mengaku sebagai orang Islam. Ni orang ni. Ngaku. Nama orang apa? Islam. Mu tanya pelik-pelik. Murih pula dah orang tanya. Mengaku sebagaimana seorang Islam, tetapi amal perbuatan mereka bercanggah dengan ajaran Islam itu sendiri. Dah boleh puasa isap rokok? Boleh puasa mana orang duk makan minum isap rokok? Boleh puasa ni mau buat belaka. Dia pong isap rokok. Tak heran-heran tu. Zaman dulu ada juga heran. Zaman dulu ada juga malu-malu, seme-seme, nusuk-nusuk. Allah ni tak heran sikit lah ni. Allah, dengar semua hak bersama dengan kita malam ni lebih kurang 500 lebih ni. Jangan main-main lah dengan ajaran Allah, sunnah Nabi kita dan hukum hakam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang kata orang syiah ke orang gapo nama ni, mung kacak molek kerana kata syiah kita. Dah kerana tak puasa boleh puasa ni. Dia jawab pula setengah-setengah. Kita tak kena. Aduh, dia jawab tak kena. Dia jawab sepuluh gitu. Ada juga dia jawab dia tak kena. Ingat, nganying hukum Allah keluar daripada agama Allah. Nganying, kita jawab aku tak kena. Mungkin kena puasa, aku tak kena. Ini nganying. Bila nganying dengan hukum Allah keluar daripada agama Allah, kita kecek pasal kasar-kasar jadi kapi serta-merta. Sedangkan puasa ni wajib, tiba-tiba kita tak kena. Tak kena tu makna apa? Nganying tu. Bila nganying Allah jangan main. Kita nak gurau hal lain. Jangan main je gurau dengan agama Allah. Jangan main gurau dengan hukum-hukum Allah. Gurau bab lain lagi lah. Kita nak gurau dengan saing kita, gurau dengan adik-beradik, dengan anak-beranak, gurau lagi lah. Nak gurau dengan dia pun ada pun dalam bab agama. Jangan buat gurau main. Dia buat gurau aku tak kena semaya. Mungkin kena deh. Tak ada siapa surat cok main mari aku kena semaya ni. Dia buat main-main gitu. Ingat, jangan bergurau dalam bab agama. Hak lepas mari istighfar lah. Hak lepas mari kita jahil. Aku tak tahu ramak tak apa. Ramak boleh, ramak tak ada setara mana. Ramak ke dosa kecil-kecil gitu tak boleh. Agama jangan main cigurau deh. Jangan main cigurau agama. Tak kira lah semaya, puasa, apa saja pun hukum hakam Allah. Jangan main cigurau, jangan buat senda-senda main. Gurau bak lain lah. Bak lain belana lagi. Boleh kita gurau, boleh kita senda deh. Jangan gurau dengan hukum Allah. Siapa dia yang gurau dengan hukum Allah, orang yang menghina dah. Bila menghina hukum Allah,
keluar daripada agama Allah. Kita panggil bahasa kasar-kasar jadi kafir serta-merta. Jagalah hak lepas mari istighfar, taubat dan banyak mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bimbang takut kita ada pernah buat main-main, buat senda-senda, buat bergurau main dengan agama menyebabkan kita keluar daripada agama. Banyak kita mengucap. Habis itulah Nabi sebut jaddidu imanakum, membaharulah iman kamu dengan kita banyak ucap la ilaha illallah. La ilaha illallah, membaharukan iman kita. Di samping kita istighfar, kita ucap la ilaha illallah banyak-banyak. Ucap itulah hari ni. Lain kerja tak ada. Kerja tak boleh buat kerja. Kapung kena katuk habis kegetak. Duduk rumah pergi wasa bahasa la ilaha illallah. Ngatik halau ni. Dah kerja tak ada dah. Nak tubik mana pun tak boleh dah. Ni mau lockdown katuk kapung, nak tubik kedai pun tak boleh. Duduk rumah pun tak boleh tubik. Ngatik pula. Tuhan kurung kita lawan tak boleh kerana untuk kita ibadat kepada dia. Mengatik banyak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak kita duduk dalam mengatik. Mudah-mudahan dengan sebab mengatik kita tu menguatkan iman kita. Kerana janji Nabi kata baharulah iman kamu dengan banyak ucap la ilaha illallah. Banyak ucap, banyak kita sebut. Ulama kata hangga siapa mengucap la ilaha illallah hingga siapa jadi daging darah. Jadi daging darah. Lagu mana jadi daging darah? Daging ialah lidah kamu senantiasa walaupun lah mana pun ucap sama la ilaha illallah tu daging. Darah ialah hati. Anda darah ni hati kita darah. Hati kamu ingat semua. Waktu mana kamu sebut la ilaha illallah, hatimu ingat Allah. Walaupun kadang-kadang mulut tak sebut, hati pun ingat Allah. Itu panggil jadi daging darah. Hingga siapa terlacar lidah menatah pun tubik la ilaha illallah. Tu orang panggil kata orang ni lazim dah ni. Orang panggil kata jadi panggil apa, lekat lah dia diri dah. Seru bila seru gerak geri pun la ilaha illallah. Tak ada mesti asal gerak je. Ada satu cerita yang dicerita oleh bapa kita lah, bapa hamba. Bapa hamba dia cerita satu cerita ni, orang yang mulazamah atas sebut kalimah la ilaha illallah. Tiap-tiap kali ia bergerak, ia akan sebutlah la ilaha illallah. Asal gerak je. Duk dia gerak la ilaha illallah. Apa dengar hak ni gerak ni? La ilaha illallah. Tiap-tiap gerak tubuh je akan termucuk tubik di mulut tu kalimah la ilaha illallah. Lama-lama orang tua ni, lama-lamanya tua sakit uzur, kena menyakit amapat, bukan amaprut dak, amapat. Nyakit gapo ni, bahasa Malaysia panggil nyakit gapo amapat ni. Kalau nyakit amaprut ni panggil nyakit stroke ni. Stroke ni apa kena angin tu ni. Malaysia panggil gapo nyakit stroke ni, ia kena sebelah dak, balik ke. Kena balik ni budak akik tapi lek ni tak gerak dah. Sebelah tak gerak panggil stroke, nyakit angin. Hak ni seluruh tubuh, orang panggil gapo tak tahulah. Seluruh tubuh tak boleh gerak, cuma mata dengan mulut ya boleh duk kelik. Tubuh tak boleh gerak dah. Duk atas tikar zaman dulu berbulan-bulan. Berbulan-bulan kawan anak lah. Mari suap nasi, mari beri ubat, mari lesak tubuh. Berbulan-bulan duk atas tikar. Satu hari tu betul-betul hari nak akhir, hari nak mati ya, hari yang nak meninggal. Sebut pada anak cucu atau orang puah dah duduk sini. Alih gak orang giduk tepak nu sikit. Giduk tepak nu. Pasal lama dah duduk sini, alih giduk tepak lain sikit. Anak cucu pun pakak bikah tika ni. Mau pergi bucu tu, aku pergi bucu ni. Bila bikah tika ni kadang-kadang yang naik sama tu okey lah. Kalau pakak naik sekali, 1, 2, 3 pernah naik sekali, sama naik tubuh. Hak ni pasal 1, 2, 3, hak ni kerik kat ni. Hak tu kerik kat tu. Jadi menyebabkan tubuh dia tu tergolek. Bila tergolek tu, termucuk tubik di mulut dia kalimah la ilaha illallah. Pasal ia lazim. Waktu ia sihat dulu, waktu dia segar tak uzur dulu, semua tak nak kali bergerak la ilaha illallah. Nak kali bergerak la ilaha illallah. Hak ni walaupun bergerak bukan daripada usaha ikhtiar dia, gerak dengan sebab anak dia duk bikah tikar tu, anak cucu duk bikah tikar ni, terpucuk juga. Keluar juga kalimah la ilaha illallah. Tak berapa lama lepas pada tu mati dia.
Mati tak berapa lama, makna mati akhir kali dia dengan kalimah la ilaha illallah. Allah comelnya mati. Hak Nabi kata man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mana-mana yang orang akhir lafaz dia, akhir kali dia dengan kalimah la ilaha illallah, ada peluang untuk masuk syurga Allah. Tu kita nak tu. Lah ni lazim lah, nak lagi kano ni. Boleh kan boleh kerja, hak boleh buat kerja pun pagi-pagi ada benda-benda gini ni. Hak lepas maya suku kita dak amal dah. Lepas maya kita dak sebut la ilaha illallah 10 kali, 11 kali. Hangga siapa 20 kali, 25, 40 kali ataupun beratus kali, sebut gilah banyak kelimah-kelimah gini. Ini hendak ayat ada apa? Ada setengah-setengah orang yang mengaku di dunia ni, ngaku kata dia ni orang Islam, tetapi beramal perbuatan dia tu bercanggah dengan ajaran daripada Islam, menyebabkan dia ni di akhirat sana dihalang, disekat oleh para malaikat, tak boleh pergi minum di qalam Kausar Nabi SAW. Mereka mengaku sebagai umat Nabi SAW, tetapi mereka tidak mahu mengikut ajaran Rasulullah SAW. Nabi hajar pergi suruh puasa, suruh baca Quran, suruh berapa gitu gini kan, tapi dah tak ikut ajaran Nabi. Mereka mengaku orang Islam, tetapi mereka tidak mahu sembahyang. Mengaku ana weh tak boleh maya weh, arah malah gitu. Orang lain ada masalah maya minta maaf sungguh, ada juga petangga tu minta maaf lah kambe. Kalau bak lain apa kau maya lo malah ya di mana berat tu pun. Ingat ingat hak pasien kata gitu, ingat satu hari kita kena jumpa dengan Allah, satu hari kita kena sekat dengan malaikat ni. Habis tu bak ni kita kena fikir banyak kali sikit ni. Bak kerja yalah, bak kerja kita serabut kerja lah ni, tak boleh buat kerja katuk kapong. Gitu gini payahnya serabut pusing. Ni mikirnya, ni bak ni kena fikir juga. Bahkan bak ni kena banyak kali sikit fikir. Aku kalau mati pergi bakit di akhirat lah mana aku ni, baik mana ni kalau mati malam lepas kedok ni, kira gak tu tak kita usah kira bagi hak kita kena tepuh, bagi hak kita tepuh cerak-cerak tak usah kira habis lah. Ni mai mengaku kata orang Islam, orang kata sia muka sia mana nampak aku keluar pandai mu kecek molek kata sia aku Islam weh muka, tapi mai dah puasa dah minta puasa timulan bulan dia kata timulan bulan pasal tak gerak ni panas ni bulan ni tak puasa di bulan puasa. Allah na'udzubillahi min zalik. Dan lagi pula dah mereka tidak mahu memberi zakat. Kata usahaku, aku terbang dia buka kedai usaha aku, kira gitu kira gini tu rakit tu modal pergi siapa pergi labo gitu gini kena keluar tak pasal-pasal. Nak pergi kat mung, dia berasa kata hak orang tu. Dia ramak ke hak tu email tok bila, dia ramak kata email tok bila kan makan pakak duk pakak kena beri zakat. Dak hak Tuhan. Tuhan tu siapa? Tuhan hak beri jaya tu lah. Kita buka kedai, buka nego, boleh apa berjaya, boleh 4 kali ganda, dia beri. Tuhan beri. Bila Allah beri kepada kita laba berjaya dalam nego, Tuhan suruh beri sikit ya, bukan semua, bukan bagi dua. Sikit ya, kalau kira persen 2/5 ya daripada semua harta zakat kita. 2/5 tu nyono ya. Nah kalau 125 kop tu ya. Sikit ya kalau kita kira. Kalau beri setengah pun wajib kita kena beri. Contoh kalau kita nego boleh 100, laba 100 kena keluar zakatnya no setengah. 50, demo 50 kita. Gitu kita tahu tak? Hak ni 2/5 sikit ya kalau kita kira. Keminih boleh keminih. Negeri keminih ya. Negeri keminih ni cara mereka ke mana? Walaupun mu kerja lah mana, berat setara mana, tu rakit besarnya no pun semua harta mu kena bagi dua. Hak dia mu suku, hak dia kajak suku. Ini mu sesak setelah mana sesak sudah pun tak ada radang akhir kali pun mu kerja lah mana pun kena bagi dua. Makna apa? Ni merentah cara keminih, undai-undai hak keminih zalim. Bagi dua terus. Allah Taala sikit ya 2/5. Lepas tu Tuhan pula dah beri kita win nego kaya, nego kita hidup pula dah dalam hidup berterusan minggu lepas pun laku minggu lepas tahun lalu pun laku semua berterusan bertahun-tahun dah siapa pergi Allah Ta'ala kata keluarlah zakat lawe dia bakit kata aku usaha aku bijak aku modal aku turun bakit ingatlah orang pasal bakit di akhirat sikit lagi malaikat sekat tak boleh minum air kolek
Tak mahu keluar zakat, tidak mahu berpuasa, tak saya puasa poyak tadilah. Poyak tadilah. Dan tidak mahu menutup aurat, tak saya tutup kepala orang tina wei. Dia berasa kata dia jangan, berasa rambut dia comel. Pasal gi buat rambut pelok tadi. Buat rambut pelok di kedai rambut habis 400 500. Dah habis duit sedah, jadi dosa pula dengan sebab habis duit tu. Bila rambut comel, rambut pelok tegak, mula tak nak lekat kain kelubung lalu kain kelubung hawa-hawa duk lekat kat bubung hawa-hawa nak jatuh kat tekak mula-mula tu. Pasal nak buka selalu tu pun nampak hayal dah. Dah gitu. Hawa rambut baru tak nak buka beriang halu dah. Kita biasa duk kelubung lama, hawa-hawa buka sikit-sikit we nampak rambut sikit, cumih tubik sikit. Rambut cak apa? Cak 5 terus rambut. Cak 5 rambut jadi mbik mana cak tu buat cak 5. Tubik cumih sikit rambut tak atas bubung ni. Kain kelubung. Walah sok erat ya tak sah kata banyak, sok erat ya tubik di kepala kita orang tino kalau dengan sengaja lah. Dengan sengaja serta ada hati kita nak bagi orang lelaki ajnabi tengok, sok erat tu sejuta dah azab duk tunggu-tunggu di akhirat. Sok erat ya. Apa tah kalau waktu tubik secekok, waktu tubik sejepuk ni, waktu tubik ada ke orang tino waktu tubik cih kat ni. Kelubung ya kelubung. Tapi kelubung dia tu hawa-hawa terbuka sikit. Dia waktu tubik cih kat ni. Duk main kat hidung, duk main kat mulut ni. Allah tak tahu lah di akhirat sikit lagi. Ingat ni. Dah tak boleh makan air kolam Nabi dah masuk dalam azab neraka ni. Biasa buka aurat dia orang tengok. Buka rambut baru tu tak kira lagi hak lain. Hak lain mana? Buka kepala terus, tak tudung kepala, pakai pula baju lengan pandak ni, lengan pandak sekat ni. Nyong jalan atas batas, tak heran. Kadang pakai baju pun pakai baju ketat-ketat. Ingat orang tino, orang wanita yang mana pakai baju ketat, pada hukumnya orang ni kelanjang dah. Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun, Nabi sebut. Wanita yang pakai baju tapi kelanjang. Lagu mana pakai baju tapi kelanjang? Pakai baju ketat tu nah. Baju ketat dah. Nampak situ gini, nampak situ cekek pinggir-pinggir lah, nampak punggung, la haula wala quwata illa billah. Ingat. Laki ni go suku semai cari duit untuk nak belanja ke dia. Belanja apa binimu tu? 108. 108 lu. 108. Nak boleh belanja. Siapa kejual, siapa gadah, nak boleh ke duit nak buat untuk belanja. Siapa biar menikah dia berjanguk untuk orang lain. Biar nak pergi makan puluk Allah belacu ni tak gitu. Bedak ni lendo sedo au koko panggil gapo tak tahu macam-macam panggil lah hodok selek atas muka tu. Berjanguknya comelnya bila nak mengadap orang lain. Piduk ngatuk laki rumah pada oyak sama-sama je lah lebih kurang ni. Mana-mana wanita yang pakai cuk pakai ketat menyebabkan nampak bekah-bekah tubuh badan ni, bentuk tubuh. Nampak bentuk tubuh. Ya bentuk tubuh kita orang wanita dua tepat ya hak kita nak lik tak boleh. Dua tepat ni dibenar. Kita orang tino dengan molek ni. Dua tepat ni ya dibenar kita orang tino boleh nampak bentuk tubuh kita. Di mana? Pertama kepala kita. Kepala kita jamin kita kelubung ya nampak bentuk tak? Nampak song kepala kita pula. Tu dibenarkan syarak boleh. Dua ialah kepala bahu kita. Dua ni je. Hak dibenar nampak bentuk waktu mana kita pakai baju. Ada pun pinggir tak dibenar. Punggung tu lebih lagi. Hak tu hak tepat menggodokan kalbu panggil. Itu biar kita berjalan tu orang atas kisah mata hitam dah belalok mata-mata. Masa apa ketat sangat pakai. Kadang-kadang setengah tak puas lagi ketat. Belah ambil daripada bawah dekat-dekat nak siapa ni di pohon ni belah. Tu bukan belalak dak tubik terus mata orang lelaki dia tengok rambut. Dia tengok cuk dia tu. Jangan main pasal tu. Dengar kita orang Tinawi dengar kita semua kena bakit hidup mula. Hidup kita kena jumpa dengan Allah. Habis tu di antara kita dengar hadis Nabi SAW tu lah. Kadang-kadang kita dengar ciwasa jemu dengar orang Tino ada jemu dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi sebut ramai orang Tino dalam dengan aku tu so tak puas hati orang Tino tu kena buat kita kamu kena ni bak dunia ni kena taat, kena tutup aurat, kena bergapo, kena gitu gini tiba-tiba dalam dengan aku ramai buat kita
Sebab apa boleh ramah? Sebab tak lepas tak ni ya. Tak jaga walah benar saat ni tu hak Allah Taala suruh gitu gini tu hormat kepada kita orang wanita tu. Hormat kat mana pula kena tu? Hormat supaya kita jadi isteri bagi suami kita seorang. Kita ni jadi isteri bagi suami kita seorang, bukan untuk orang ramai. Tiba-tiba kita pergi kongsi biar orang lain boleh tengok. Walah atuk lelaki kita ni tak adilah cari duit belanja ratus-ratus ribu untuk nak belanja kita. Dia seorang bukan duk pakat ramai. Siapa periak kita duk buka aurat kita tengok orang ramai duk tengok. Hak orang habis duit dia. Ni tak kena. Ya tak? Jaga-jagalah weh. Ni nasihat lah, ni bukan murih. Nama nak kata kita murih pula rana malam ni baik ni. Malam baru ni baik tu dah. Nasihat, kadang-kadang nasihat dengan beranjur-ranjur, dengan lemah lembut tak terasa. Tak terasa, tak panggil tak rasa luka, tak rasa luka di hati. Tak sentuh. Dengan sebab apa? Lembut berdoa. Contoh lembut. Kita orang Tino kena jagalah aurat belaka. Kena jagalah, kacuk jangan ketat-ketat sangat. Mana nak dah tu? Pasal apa? Juruh. Bila berjuruh doa gitu mana? Supaya ngamuk dengan ayah waktu mana nak jaga anak anak kita tak juru, anak kita tak dengar kata contohnya papa pian ngorek dah, pian ngorek kita royak anak gila mani-mani nu ngorek dah nu royak gitu. Anak nak pakai kita mana nak pakai main lemah lembut gitu. Mak dah apalah, mak dia lemah lembut dia pasal dia dah mak budak ni weh gelak tu pergi mani-mani nu gilah mani nu tu mak dia pasal dia dah dia lemah lembut. Habis tu hewan lelaki wanita sebab apa? Sebab lain-lain tu, lain cara tu. Mak walaupun dia ni acak kali dia lemah lembut, pian-pian ni mau tak naik lagi, ayah tak lemah lembut, ayah sepatah je. Tu baik hak ayah nu kalau duk main sikap awah mu dengan sikap-sikap awak naik tahu mu. Ayah waktu baik patah mu nak apa? Lalu dah naik dengan sikap-sikap mani habis dengan sikap-sikap. Tu sepatah ya ayah. Makna begitu barulah ada kesal bila dengar kasar-kasar, bukan kasar marah, kasar untuk nak ada sedar. Nampak tu deh muslimin muslimat para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya kita ada kesedaran dalam hidup, dalam umur kita ataupun dalam hidup hari-hari kita. Kemungkinan ada salah, ada silap, ada kita tak terasa kata ini adalah kesalahan. Kadang-kadang kita kamak tak apa, kamak tak sara mana bila kita dengar rupa-rupa tak boleh weh pakai baju ketat walaupun kelubung dah tak boleh. Kita kamak kita apa pakai baju lengas kerat tubik nak tak boleh kat weh tak boleh. Kita mesti kena katuk tudung wisapa di pergelengan ni deh, pergelengan ni aurat kita orang wanita siapa pergelengan ni nak buka siapa atas ni tak ada dah ni. Walaupun gelar kita harga 40,000 seorang pun tak pasal-pasal dengan sebab gelar masuk dengan aku. Pasal nak tunjuk gelar Mekah. Buka juga gelar tu. Pasal apa? Siapa ke buka aurat. Nak aurat ni kita orang Tino. Bukan maknanya kata nanti sekat siku ni aurat kita ni. Ni di gelengnya ni lepas perah gelar ni aurat lah. Jaga-jagalah. Hak lepas mari bukan makna tak apa. Hak lepas mari istighfar, taubat banyak-banyak. Nak buat gana kita tak biasa dengar ataupun tak biasa lalu lingo kita. Dah dulu galik duk kerja cak duk cakap apa tak ada biasa berdengar. Ni baru dengar belakang-belakang ni yo. Sekat covid ni ya alhamdulillah tak apa dah tu Tuhan kasih dah kita. Tuhan sayang dah kita. Allah beri peluang juga untuk kita dengar ke perkara hak kita sendiri. Gapo kita tak jaga aurat. Tak jaga aurat kita waktu dulu lah ni alhamdulillah boleh dengar ubah weh bimbang takut sesat satu hari kita di antara sesat ni dia nak masuk dah pergi makan di air telaga Nabi malaikatnya sekat tak boleh pergi mung di dunia hari tu tak turut ajaran Nabi suruh tutup auratmu tak tutup nak tunjuk gelar mu hak Mekah tu dengan sebab gelar tu lah mu buka siapa kelengai siapa kesiku bukanya tak ada basah-basah gai. Nabi pun hambak gai, tak boleh minum. Tak ada basah-basah. Sekarang dah ni badan. Sekarang dah ni tak boh pasal tu. Masa-masa jahiliah dulu, masa kita tak reti hukum hakam dulu tak apa tu istighfar, taubat banyak-banyak pada Allah. Istighfar tak boh pasal tu. Sekarang dah ni kita nak akal ya dilego, nak tudung comel sikit. Kalau kulubung tak sirah pasal tudung ojak halus-halus zaman dulu nampak rambut, nak tudung besar sikit, tudungkan tubuh badan kita. Dengar weh kita orang Tino dah dengar. Kita sebenarnya ada nilai dalam agama ni. Agama ni letak nilai kita orang wanita ni tinggi.
Dalil mana letak nilai tinggi? Yang tutup kata. Bila tutup tu tanda kata benda ni bukan benda harga murah. Tengok Bagi duk jualan nak le kedai, bila benda harga murah tak lebih kurang dia. Gitu, tak lebih kurang yo. Ni apa ni? Oh ni mah celup. Tak itu ya, hatur derek mah celup dah. Dia duk jualan nak mah celup derek hatur. Tak ada duk le cumi sikit apa. Cuma hak teh. Mah hak original, hak sungguh. Oh usah kata nak tak derek tepi batas. Dalam kedai pun ya boh le cumi. Bawah pada cumi ada besi lagi. Pintu tu ada lock hidrolik. Yang mana berlaku lock dah tu baik orang nyuri. Nak gitu makna apa? Mah harga mahal. Bila harga mahal, kawan dia kena ketat. Jaga kena kemah. Gitulah kita orang tinduk. Kita orang mahal muslimah ni. Kita faham betul tu. Agama letak nilai kita tinggi, harga tinggi kita. Bila harga tinggi, jangan dia buka-buka. Katuk molek tudung molek ni. Ni nak faham betul-betul. Kadang-kadang setengah-setengah duk berasa kata payah Islam kita ni kena katuk, kena tudung, kena gapo. Sedang ke Islam tak harga kita tinggi, kita sendiri memurah diri kita. Kita sendiri menjatuhkan martabat harga diri kita sendiri laku. Tu dia. Allah na'udzubillah. Dan begitulah seterusnya hak dalam hadis ni sebut beginilah syarah dia ni. Orang maya, orang mengaku Islam tak maya mengaku Islam tak zakat mengaku Islam tak puasa mengaku Islam tak tutup aurat. Ni menyebabkan akhirat gigi kena halang, kena sekat. Kita ni semua ni ingatlah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga ya Allah memberikan kekuatan kepada iman kita dan memberikan kepada kita cucuran taufik dan hidayah sehingga kita dapat mengamalkan segala tuntutan agama kita yang suci ini sampai ke akhir hayat dan mati dalam keadaan beriman. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini keterangan tentang hadis Nabi SAW sebut orang yang kena peramak tak boleh minum air di kolam Kausar Nabi. Jaga-jagalah ni mudah untuk kita dengar agama melalui live. Ada beberapa orang guru-guru baba-baba kita ngaji dari segi akidah kita kemah, di segi amalan kita, ibadat kita kejap. Gitulah juga kita jangan ngaji panggil akhlak kita. Perangai hati-hati kita yang sebab hati ni lah menyebabkan sifat deki, sifat menyombong, ujuk ria semua ni nak berlaku. Bukan maknanya kata untuk ibadat saja, hak lain pun nak berlekat berlaku. Tiga-tiga tu paling tak ada fardu ain, paling tak ada tu. Paling kurang lah fardu ain. Mana bab fiqh kita reti lepas dah fardu ain. Ada juga faham fardu kifayah sikit-sikit. Bab tauhid fardu ain habis kita lepas. Bab akhlak kita pun gitulah juga. Bergerti banyak-banyak ilmu, banyak cara, barulah boleh kita mengawal cara hidup kita hari-hari. Apa katik hak salah dengan hukum Allah, apa katik hak jadi deraka kita pada Allah, dan apa yang menyebabkan kita dihalang tak boleh masuk minum kolam Kausar di akhirat sana bersama dengan Rasulullah SAW. Begitulah malam ni lebih kurang yang kita boleh sebut tentang dengan hadis Nabi SAW. Habis itu wallahu alam dah. Alhamdulillah bersama dengan kita malam ni lebih kurang dengan 500 orang lebih, dekat 900, kadang-kadang yang naik lama kali 900 tu dah. Memohonkan kita bersama-sama ni seperti mana biasa. Hak mana share terima kasih banyak-banyak. Hak mana masuk share terima kasih. Tak boleh gapo kita boleh nama share tu, boleh kita mau belaka, boleh apa pahala. Ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana beri salam bersama dengan kita malam ni bijak awal paksudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridwanuhu wa maghfirah dah. Bersama dengan kita malam ni ramai sangat ni. Hujan dak weh rumah. Kita hujan pagi-pagi gelap ni. Bijak subuh sapak petang hujan tapi tak ada lebat lah gok-gok gitu. Di tempat demo masing-masing lagu mana ratik ke ada weh. Amin amin. Abayi naratiwak ni. Dia kata kau hai ya suka pap kang lain. Amin. Terima kasih banyak-banyak yang berdoa. Sama-samalah, sama-sama abayi kita di negara ni pun moga-moga Allah Taala bagi kesihatan, murah rezeki, hidup barakah, selamat dunia, lebih lagi selamat di akhirat. Sama-samalah semualah bukan abayi seorang bersama dengan kita malam ni dalam ruangan live Syong Ayah Main FC ni. Semua amba doa. Sama-sama demo pun jangan lupa doa kat amba katik.
Doa sama-sama kita berdoa. Amin amin. Belukas samuk. Alhamdulillah bemak kita bemak belukas samuk. Said weh. Mak Sukri Said. Banyak riwayat tempat-tempat duduk masing-masing. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala, semoga kita semua dapat amin amin. Minum air kolam Kausar Nabi di akhirat sana insyaAllah. InsyaAllah. Abang Nurizan Kak Nurizan, adik Nurizan kita ni, moga-moga Allah Ta'ala terimalah amalan kita, dan hak lepas mari salah silap Allah terima juga istighfar dan taubat kita deh. Kalau Tuhan terima insya-Allah lah dapat keberkatan, dapat amalan kita tu lah boleh menolongkan kita di akhirat, menyebabkan dapat rahmat Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Bok wan raya dua ya. You nak royak tak boleh lagi lah ni, makna kena nak tetap hari raya ni kena tengok anak bulan dulu. Tengok anak bulan dapat tidak anak bulan malam beberapa hari lagi ni, bila tak nampak anak bulan akan tambah sehari lagi. Jadi kita nak royak tentu hari tepat tu tak boleh lagi. Tengok deh. Abang nama Kongtap Islam ni, dia tanya kata hari raya tu hari apa deh. Mana tengok di segi perakat cula lah. Kalau cula pakat hari tu mana dia tengok anak bulan. Allahu Rabbi. Amin amin. Kak Sarina kita ni doa sama-sama mau doa supaya aku suka pakkan ren son kitab terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Cik di Saiburi. Ani soal apa main biwai funcun babo semut. Babo ni semut ni buat semut bagi hak semut ni. Contoh kita tahu. Dia katakan akun Islam tentang Islam แต่งกายที่ไม่ใช่แนวทางของอิสลามจนทำให้คนที่เห็นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นbukan Islam dah. Ya buat cut-cut situ. Ni kape lah kita tahu nah. Sia kalau mana ikutlah kita sebut. แล้วคนที่เห็นและคนที่คิดแบบนั้นบาปไหมเดา pasal apa? Pasal bukan salah kita, salah orang yang memakai itu. Sekiranya kali dia pakai seluar panduk, buh tali tekok nak oleh ada kelek, lepas tu ada tebih kata kita bahaya ke mana? Isang mari cari bewok dah ni, mari telitah se dah pakai luar panduk tempat kita ni uruh, kita panggil uruh ni makna ramai-ramai biasa. Kalau lah duduk dalam kampung kita jaga nak tengok orang pakai seluar panduk pasal ngeng-ngeng jelas patah gitu deh. Jangan nak tengok zaman dulu lah, zaman lo ni hawa-hawa nak dodah zaman lo ni. Jangan main lo ni, zaman lo ni budak-budak pasal masa giduk kok jauh-jauh, giduk luar pada kampung, giduk kok belah atas tu. Kelik mari kadang-kadang membawa-bawa. Ngerti tak membawa-bawa mana? Terikut-ikut di tempat yang duduk lama tu, ya kelik mari bawa kelik pak rumah. Apa orang duduk dan ya duduk bersama dengan orang di katakanlah di Chiang Mai di kampung luar panduk umum. Kadang-kadang kelik mari kampung amam kali biasa duk akan luar panduk dan tu kelik mari pakai luar panduk pak rumah ni. Kadang-kadang membawa-bawa. Tak salah kita. Ben nama Pau Mai ni Puncong ni dia tanya salah ke tak? Sekiranya kalau seseorang tu ya pakai yang ada tasabbuh, ada menyerupai dengan orang agama asing. Kalau tempat kita sini orang Syiah lah kita kata seluar panduk ni, pakai tali tekok ataupun pakai dia tu nampak ada yang menyebabkan kita ni kelitah hati orang sana apa ni dengan topi sudu dengan berapa sana lah ni apa ni khabar-khabar cek ni orang kita tak salah kita sekok kita tak salah. Ada kita pun pernah duk kena cakap macam tu, tapi waktu tu tak ada sekok, waktu kita pergi kecek dia duk cari, dia duk ngai dua orang ngai, tapi pakai apa kat tu lepas tu kita duduk tanya lah telo-telo baik kita tahun dan baik kita kata dai gitu ni dai gitu dia apa benda nak jawab apa begitu dai gitu dia jawab boleh tak banyak kali apa tak makan tu dengar lah kita duduk di kita. Habis tu jaga-jagalah pakaian kita ni. Pakaian ni kadang-kadang menyebabkan demo tersuka silap. Jaga pakaian syiar kita ni, jaga pakaian Islam, tutup aurat molek lah. Alhamdulillah.
Abai akak Sulaiman sekaiอยากฟังแกซอกเด็กหนุ่มที่ต่ออะพ่อแม่ที่เรือแตกกลางทะเลจนสุดท้ายได้เจอเกาะจนได้เป็นraja di กาะinsya-Allah lain kali deh pasal cerita ni banyak kita pergi mana kita kisahkan cerita ni kerana cerita ni banyak iktibar antara iktibar rezeki yang Allah Ta'ala cedek untuk kita ya tak gilai untuk kita semata-mata. Yang kedua, orang yang taat kepada ibu, taat kepada ayah, Allah tak menyusahkan hidup dia. Itu iktibar. Kisah ni, sirah ni ada sebut di dalam kitab Syekh Daud Jam'ul Fawaid. Kalau mana-mana ada kitab ni rumah, cuba buka tengok di muka 63. Kalau demo ada kitab Jam'ul Fawaid, kitab Syekh Daud, cuba buka kitab di muka 63 demo baca. Allah, kisah yang sangat menarik, kisah yang sangat ajib, menarik. Kita beracau tu berasa diri bulan ya. Mana kisah dia tu gitu cara dia. Alhamdulillah, insya-Allah Abai Sulaiman sekai. Lain kali kan malam ni kalau kita yak cerita dah pakura belah panjang sangat cerita dia. Koyak ngerekah pun panjang dah. Apa tak kalau selit-selit lagi kau panjang lagi insya-Allah dah. Abai Sulaiman ni kalau besok masuk dah kita jumpa malam esok. Kalau baru masuk malam ni insya-Allah kita akan cerita lain kali dah. Lepas tu ikutilah page ni. Kita panggil follow titam page ni insya-Allah cepat nak malam. Kita tak ada pergi kanal lah ni. Kena kurun kena kurun lah ni kena kurun bukan anak kak tu ada pahawa demo tak ada pergi kanal, kita pun tak pergi kanal katik gitulah. Alhamdulillah insya-Allah baik. Ni soalan yang sama lah Abai Pamai Buan Puncun tak dia tanya dah. Boleh ada dia tanya dua kali ni dia bimbang takut naik gila. Jazakallah khair. Alhamdulillah sama-sama Tanto untuk cenkan Allahumma hawalaina wala alaina. Tiap-tiap kali kita duduk di dalam hujan, waktu mana hujan turun, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadi apa ni hujan yang turun hak lebat ke tak lebat ke, supaya jadi manfaat, supaya jadi rahmat yang menurun kepada kita dah. Alhamdulillah. Pemain kubai bokok. Kayu bokok. Salam bapa. Waalaikumsalam. Orang pemain ya apa khabar orang pemain. Apa khabar orang pemain. Kita pernah pergi dah situ tu. Nayuk Ming kita dah. Nayuk Ming Tok Nebel. Tak ingat nama. Tak ingat gapo dah, tak ingat baru. Alhamdulillah, insya-Allah kalau berjumpa dengan Nayuk Ming kita sampai ke Saleh tak dah. Habis Kabur Rahman tu. Nama Facebook Kabur Rahman. Kalau jumpa dengan Nayuk Ming kita sampaikan salah kita katik kepada Nayuk deh. Betong ke fontok sini tengah kali gitu ujian 100 ini deh. Ujian 100. Konon lapทั้งวันเพราะกินยาถ้านอนหลับทั้งวันเพราะกินยาเราสามารถกอดอได้ไหมกอดอapa? Maya. Makna kata tidur sehari tak maya beh. Kalau khabar kena maya, kena bangun. Sekiranya kalau kita tidur oleh kerana makan ubat tak khabar gapo terus tidur. Ni bila kita jaga, kita kayak bangun mula tu qada kelik. Kerana kita tinggal semaya dengan sebab tidur, bukan sengaja kita. Nabi kata man-nama, siapa-siapa dia tidur daripada semaya, makna man-nama an salatin, tidur menyebabkan bangun habis waktu semaya. Fal yusalli, maka hendaklah dia semaya. Iza zakarha, bila dia teringat tak ada maya lagi dua waktu hadis maya mula qada tu abai nama MA Power Chain MA Power Chat. InsyaAllah dah kau dah tu lah boleh jawab dah kau hai babo son tangkeun fang dah. Alhamdulillah, terima kasih Abai Tarmizi. Batu Pahat Fontok Teng Chao le di Malaysia tu. Di Johor turun juga ujian. Aduh, ramak kita sini cak pasport kedak ujian tu weh. Pergi apa ke Batu Pahat tu weh. Gora tu betul. Abe Jagan. Batu Pahat ujian turun juga dia kata. Batu Pahat Johor ni. Nama kayak ada sia juga. Alhamdulillah. Bapa orang tham mengandai dengan lak 12,000 ได้ 12,000 ให้zakatไหม? Ya tak ada zakat, orang panggil zakat
zakat pencarian tak ada dalam mazhab Syafi'i. Zakat pencarian tak ada dalam mazhab kita. Kerti tak zakat pencarian? Zakat raidai. Raidai tu dia tak ada dalam mazhab Syafi'i. Zakat raidai ni dalam mazhab Al-Maliki. Lepas tu nak tanya kata hak soal ni duk mazhab mana ni? Nak tanya. Kalau kita mazhab Maliki, ikutlah aturan dalam mazhab Maliki. Ya kena ada zakat raidai. Kita boleh bulan-bulan nyok ni. Lepas tu ikutlah aturan mazhab Maliki, ya kira lagu mana. Dah. Bagi Facebook, hak yang bakal nama Facebook konsultai ni. Dia orang tanya kata soalannya dia buat kerja dalam bulan-bulan boleh dalam 11,000 men, 20,000 20,000 katakanlah. Zakat kena kedok dia tanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada zakat pendapat teh. Hak ada zakat pendapat teh dalam mazhab Maliki. Bukanlah abang hak nama konsultan ni pernah dengar. Itu takut kaya di semabuk. Itu mazhab Maliki. Ya ada zakat pendapat teh, zakat raidai. Itu cara dia lah. Kita nak jawab apa tak boleh kat tu. Lepas tu banyak orang ni yang mari sekarang lah ni, mari belakang-belakang ada soal jawab, ada gapo tu memohon maaf banyak-banyak dah, takut ke dia mau terasa hati. Baca ni so. Rosman. Kalau. Banyak weh. Ni Abang Ishak ni. Tak apalah. Hak puji-puji tu tak apalah, kita lakah apa dah. Puji-puji tu pakah apa. Abang Ahmad satoh. Pakai topi sudu boleh ke tak masa semaya? Masa kita maya boleh tak pakai topi sudu? Abang Ahmad tanya. Tengok kita sujud ni tapai tak dahi. Tak tapai sebab kita paling kok nun sudu, tapai lah dahi kita. Boleh, ada masalah. Boleh. Kita tak paling tak sudu kita tak sudu kot apa. Tu tak boleh. Sebab apa? Waktu mana kita sujud, dahi kena tapai di tempat kita sujud. Tu Abang Ahmad ni. Tanya kata boleh ke tak kita pakai topi sudu waktu kita semaya. Itulah jawapan dia. Kalaulah topi sudu kita tu tak menyebabkan tertutup dahi waktu mana kita sujud, boleh. Kalau menyebabkan tertutup dahi, ya ditapai, ya diterlapik, tak boleh. Kerana topi sudu tu masuk dalam kata benda hak kita tanggung. Assalamualaikum ayah mai ช่วยรับพวกเราทุกคนเป็นศิษย์และช่วยดุอาให้พวกเราและพาพวกเราเข้าสวรรค์พร้อมayah mai. InsyaAllah malu demo ni. Kak Nakirah ni malu pasal apa, pasal kita pun tak setara mana juga. Kak Nakirah sekiranya di akhirat sana masuk dalam syurga, tiba-tiba ayah mai tak ada dalam syurga, tolong katik. Ya Allah, ayah mai dulu duk ngajar, kita boleh reti, kita boleh faham, kita boleh pandai banyak perkara. Tapi sekarang ni tak ada dalam syurga, tolonglah dia bawa masuk dalam syurga katik. Ya Allah, supalah kita pakai kongsi, pakai tolong-menolong deh. Kak Nakirah deh. InsyaAllah. Turutlah sama-sama kita dengar nasihat ataupun kita tazkirah baik ni lah nak malai sama-sama berdoa. Kita tak ada lebih di antara satu sama lain, sama-sama ya kita ni, sama tara, sama sepangkat ya. Ni bahasa Jawa ni, pakai nama Facebook NSB ni, NSB Farm ni. Allah. Gapo nak kata baca hok winting. Baca mana? Alhamdulillah. Apa yang babo beri pandang ni? Tak reti nak baca hok winting. Maaf banyak dah abang hok nampak nama Facebook NSB tu. NSB Farm tu dah. Jadi kita nak baca tak boleh. Hok yang tak boleh lagi. Sama-sama Abang Ishak, sama-sama deh, sama-sama. Salam babo cuai son dan kurban duai. InsyaAllah baru ni kita baca dah. Kita baca 2 hari atau 2 malam lah tu. Kalau mana-mana abang itu apa abang yang Jamri ni, abang Jamri drama ni, kalau boleh tengok yon lang deh. Ya lebih kurang dalam seminggu lebih-lebih ya kita baca bab gerbe 2 malam. Kodak-kodak kita ialah abang weh.
abai jam rewe kodak-kodak kita lah, tak ada yang dengan secara lain sangat. Kalau kita boleh hundur pergi dalam seminggu tengok dia lang lah, dalam seminggu lebih-lebih boleh jumpa lah kita baca dah bab gerbes, sebab dia muduk mitok kan, bang matok baca-baca gitu kan. Deh. Lepas tu memohon maaf banyak-banyak dah ni. Kalau nak jawab tu tak habis, ada masa ambil banyak ni, dekat-dekat dengan Allah, dekat-dekat dengan sejam 40-50 minit dah. Memohon maaf banyak-banyak yang mana kita tak baca komen di bawah ni. InsyaAllah kita baca dengan secara yang lang deh, baca komen yang lang. Pasal nak baca ni dia dipanjang dah ni, ambil masa banyak ni, pukul 10.30 dia mau nak berehat, nak berapa pula deh. Jadi malam ni sekat ni dulu memohon maaf banyak-banyak segala salah silap kekurangan, dan terima kasih banyak-banyak bersama dengan kita hingga sampai ke akhir ni. Segala perhatian, segala gapo ni, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa pula malam esok kalau tak ada uzur, tak ada halangan gapo. Dan akhirilah dengan kalimah wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعلنا العارفين بالله، اللهم اجعلنا المؤمنين، اللهم بارك علمنا، اللهم زدنا علوما نافعة، اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعضه تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا رب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وللوالدين وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا الله.